أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم يا رسول الله وما داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البخي أو كما قال رواه Imam Al-Hakim. Yang saya hormati sahabat pengurusi majlis, Tuan Imam, Jawatan Kuasa Surau, para asatizah, tuan-tuan guru, muslimin muslimat, hadirin hadirat dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan pertemuan pada malam ni. Walaupun semua saya yakin di atas kesibukan yang tersendiri. Bainal maghrib wal isya' ni di antara waktu yang peak hour, paling sibuk waktu ni lah tuan-tuan. Atas jalan raya sibuk, kat pasar raya sibuk, pasar malam sibuk. Dan untuk makluman tuan-tuan, laporan daripada media prima, waktu yang paling tinggi view di TV pun adalah di antara maghrib dan isyak. Tu tengok suami ku abang sotong, dan sepupu tu bakal jenazahku. Jenazah cerita pukul 7, pukul 8 tu lah. Drama-drama Melayu tu dia karan sungguh. Kalau tak tengok tu boleh meninggal, dia kata. Tapi alhamdulillah orang ni berjaya bang. Section 32 ni tak relax, alhamdulillah. Allah sibukkan kita semua pada malam ni dengan sedikit ruang, dengan duduk dalam majlis ilmu. Bukan pada siapa yang menyampai, tetapi kita menumpang. Saya pun menumpang tuan-tuan. Sibuk saya terlupa kepiah. Waktu pagi tadi tengok kat TV Hijrah tak ada kepiah. Kalau sampai-sampai duk kiri kanan, kali kelipok je mata, Allah kepiah tak buat pula dah. Kepiah driver saya dia besar sangat pula dah. Melorot kalau pakai. Saya minta maaf lah, sebab minggu ni 4 kali ulang alik Kedah KL. Hari Jumaat hari tu di KL, Sabtu balik, Isnin di KL balik, lepas tu balik mai pula hari Rabu ni, balik pula malam ni, esok malam mai pula. Ulang alik tu sampai bila tak tahu lah, sampai Benjamin mampu kot dia kata. Dakwah kita habis kan, kita buat takkan mana kita mampu. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, bukan pada keberhasilan, tapi pada usaha yang kita usahakan sama-sama, termasuk pada malam ni insya-Allah. Ada yang usul di rumah, kalau nak keluar tadi sediakan pakaian, makanan siap-siap kat rumah baru boleh keluar. Ada suami yang baru balik kerja, letih-letih tak dan buat apa lagi kan, cubit pipi bini pun tak dan, terus keluar main kuliah. Ada anak-anak kita ni mengaji letih tak dan, ingat malam ni ya sikit, boleh online PUBG, Mobile Legend, Free Fire. Mak ayah ajak main mengaji pula. Semua atas kesusahan yang tersendiri. Hasilnya Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Kita semua bersusah payah melakukan ibadah walaupun kita tak baik. Saya pun tak baik, tuan-tuan pun tak baik, kita usaha untuk buat baik. Nabi kata kahijratin ilayya, diberikan ganjaran seperti mana kamu berhijrah kepada aku. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita daripada kalangan tersebut insya-Allah. Hadirin muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya terus kepada tajuk perbincangan kita kerana waktu yang agak terhad insya-Allah. Saya menghormati juga masa tuan-tuan. Sekitar jam 9 kita akan cuba untuk berhenti dah. Kita jam 9 ada lebih kurang sejam lebih sikit. Kita cuba untuk usahakan. Ada satu hadis yang guru kita yang mulia almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam, ataupun lebih dikenali sebagai Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi, seorang ulama yang baru beberapa tahun meninggalkan kita, menghimpunkan hadis-hadis berkaitan peristiwa-peristiwa ataupun perbuatan-perbuatan sebelum berlakunya kiamat.
Maka dihimpunkan hadis ni dinamakan dengan hadis kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Suka saya nak nyatakan tuan-tuan, kalau boleh di rumah masing-masing usahakan bagi ada kitab ni. Murah je, RM7 je harga diterjemah dalam bahasa Melayu, 7 ke 10 ringgit sahaja. Tetapi dalam tu ada sekitar 43-44 hadis yang mana dihimpunkan kesemuanya berkaitan tanda-tanda sebelum berlakunya kiamat. Bila kita baca, ambil sebagai bentuk peringatan. Hadis yang tak panjang pun, tak lebih satu muka surat pada setiap hadis, tapi memberikan satu gambaran yang besar, peringatan kepada kita semua, insya-Allah. Nah, hadis yang kita akan ambil pada malam ni adalah hadis yang kedudukannya ke-24. Sebelum almarhum meninggal dunia, saya sempat talaqi secara terus dengan beliau ketika di Mesir pada tahun 2014-2015, dan saya dapat sanad khusus berkaitan kitab-kitab yang ditulis oleh almarhum Tuan Guru. Dan malam ni saya kongsikan sebagai jambatan pahala untuk diri sendiri dan almarhum Tuan Guru, insya-Allah. Tugas mereka ini banyak menghimpunkan kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, kitab Ayyuhal Walad ataupun kitab Risalah Al-Walidiyah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Maka Tuan Guru ni banyak menghimpunkan kitab-kitab dari bahasa Arab itu diterjemah dalam bahasa Melayu. Macam kitab Ayyuhal Walad kan, Imam Al-Ghazali tulis pada tahun 500 Hijrah. Almarhum Tuan Guru menterjemah pada bulan Januari tahun 1991. Dah 32 tahun. Hari ini almarhum dah meninggal dunia, tapi kitab Ayyuhal Walad, 40 hadis peristiwa akhir zaman, 40 hadis adab berilmu, adab Quran yang dihimpunkan itu menjadikan rujukan kepada orang hari ini, maka pahalanya berterusan. Yang ni yang kita harapkan, wa amil lima ba'dal maut, amal yang kita usahakan ketika hidup ini dituai setelah mana kita meninggal dunia, selagi mana sambungan daripada apa yang kita usahakan. Malam ni kita ada beberapa anak-anak tahfiz yang dimaklumkan yang hadir. Siapa yang berusaha jaga anak-anak tahfiz ni? Ramai yang terlibat dengan guru-guru, yang terlibat dengan management, yang terlibat dengan tukang masak. Semua yang terlibat itu dapat ada ganjaran pahalanya. Walaupun tukang masak dia tak ada sijil apa-apa, nak mengajar Quran pun tak pandai, hari-hari dia memastikan budak-budak ni cukup makan daripada breakfast sampai makan tengah hari, makan petang. Walaupun hanya tukang masak, tapi tetap memberikan kebaikan. Ketika mana anak-anak ini menghafal Al-Quran, kita dapat tumpang pahala dia. Jawab jemaah masjid yang memudahkan urusan orang main malam ni, daripada semalam, daripada pagi tadi, daripada petang tadi pakat gelisah duk atok macam-macam. Ada budak yang walaupun dekat luar tu dia buat-buat ada macam function sikit, pegang lampu, pusing kono, pusing kono. Kita nampak macam tak ada apa-apa, tapi setiap daripada angkat tangan itu dapat pahala di sisi Allah. Setiap pergerakan itu dapat ganjaran pahala. Ya Allah janjikan, faman ya'mal misqal dzarratin khairan yarah, itu akan ada. Walaupun kita tengok budak ni sakan dia pakai vest tu dah macam jubah dah kita tengok, tapi tetap ada pahala untuk dia. Persoalannya kita buat apa? Main saja dapat pahala juga. Dapat pahala main saja. Tolong sebar, dapat pahala tolong sebar. Ada orang yang malam ni dia usaha untuk tanya pihak surau nak buat kenduri apa, tak apalah saya sponsor, nak sponsor banyak tak boleh, bagi garam saja. Dapat pahala garam, tak ada garam tak sedap dengan apa baik. Terlebih garam balik awal kita. Maka semua ada sumbangan, insya-Allah, mudah-mudahan. Maka dalam kedudukan hadis yang ke-24 ini daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah, tidak akan datang kepada taduk kita. Memang pihak surau minta kita bercakap dan kita membincangkan, bukan saya nak mengajak tuan-tuan, tidak, saya pun tak pandai. Jadi saya naqalkan kalam yang ditulis, yang dipesan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita sama-sama dapat kebaikan. Saya pun dapat pesan untuk diri sendiri. Dalam hadis ni Nabi SAW sebut kepada kita, la taqumus saah, tidak akan datang kepada kamu kiamat, hatta, sehingga mana berlakunya pada beberapa keadaan. Pada hadis-hadis yang dimulakan dengan menceritakan tentang alamat-alamat ataupun hin-hin awal sebelum berlakunya kiamat ini, sebahagian besarnya para ulama mengatakan telah pun berlaku pada umat. Maka berpadananlah dengan kita yang digelar sebagai umat akhir zaman. Dan hakikatnya kita ni bukan umat akhir zaman, tuan-tuan.
Dia kata kenapa pula dah? Kita ni bukan umat akhir zaman, kita ni umat akhir zaman. Kalau umat akhir zaman itu bersesuaian bila? Kalau tahun hijrah sekarang 1445 hijrah, maka bukan itu angka yang tepat untuk gelaran umat akhir zaman itu disebut. Ditambah dengan 13 tahun lagi, kerana 1445 hijrah itu dikira dari segi tarikhnya adalah pada hari penghijrahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni pada umur Nabi 53 tahun, pada tahun ke-13 kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka angka yang paling tepat adalah 1445 ditambah dengan 13. Maka kita akan dapat berapa? 1458. 1458 inilah angka tepat bermulanya gelaran umat akhir zaman tertimpa kepada kita semua. Maka 1458 tahun yang lepas, maka umat akhir zaman itu sesuai dengan mereka, tetapi tidak sesuai dengan kita yang dah jaraknya mencecah hampir 1500 tahun ini. Yang paling tepat adalah umat akhir zaman. Orang panggil clearance stock. Kazak sikit clearance stock lah, betul lah. Sebab tu hak hudu-hudu, hak tak elok ni dihimpunkan belakang. Sopa orang tua-tua lah, kalau main umur 30-an mungkin satu penyakit, dua penyakit je. Mula-mula dia main mungkin masalah darah tinggi, makan daging tak konti ni, dia main darah tinggi, tidak apa cukup. Umur 20-an, 30-an ni waktu fasa bekerja keras, nak stabilkan ekonomi rumah tangga. Bini duk kalut nak beli peluk dakap, anak-anak pun duk kalut nak tukar kasut sekolah lah, yuran PIBG lah. Ujung tu nak kena pergi rombongan sambil belajar 2 minit ni, hak lain semua berjalan. Jadi teruk sikit nak kena cari duit tu dalam keadaan kadang-kadang terpaksa 2-3 kerja yang meminimalkan ruangan rehat itu. Maka dia main kena darah tinggi dalam sebab makanan tak jaga. Kadang-kadang tengah malam duk balas Maggi lagi, duk ke kedai tom yam lagi, duk tengok bola walaupun MU dia kalah, duk kalut. Orang marah dah, orang marah nampak. Memang kalah betul kan, so dah marah lah. Tukang MU sebab pemilik dia adalah Glazier. Glazier itu adalah pendokong kuat kepada Yahudi Zionis laknatullah. Baru ni saya dalam tanyalah ustaz tu berdakwah kepada khus. Kalau tuan-tuan dengar Ustaz Da'i Hadari dengan ustaz bola yang Zayan punya ni kan, dia tu memang kerat darah ni keluar warna MU, penyokong tegar MU. Dia pun main bola, pernah main Liga Perdana mewakili UiTM. Bukan Cak Ayam tu, Da'i Hadari tu. Memang orang panggil dia ustaz bola pun. Saya abang ada ustaz MU ni, Glazier memang penyokong dan pendokong kuat kepada Israel. Sebab tu baru ni bila ada Syekh Arab yang offer nak beli MU, dia tak mau jual. Sebab dia tahu dia akan melawan dengan fitrah daripada apa yang mereka buat. Lepas tu dia kata, ustaz mulai pada hari ni main borang. Dia jadi sokong City pula. Saya penyokong City. Dakwah juga lah bola pun tidak tak pakai baju MU tu, bangga pula kita tengok dia. Padahal haram tak menang pun zaman Sir Alex Ferguson je yang boleh syok lah, mana ada Cak Ayam je. Mana? Maka kalau kita tengok balik dalam lembaran sejarah itu menceritakan bagaimana kalau dah kita ni sesuai dengan umat akhir zaman dah, bukan pada umat akhir zaman. Sebab dah terlalu lama sangat dah. Tidak ada umat yang diceritakan di dalam sejarah yang melebihi tempoh 1500 tahun. Tak ada. Kaum Nabi Nuh alaihi salam disebut dalam surah Al-Ankabut ayat 14. Illa khamsin, kurang 50 tahun daripada 1000 tu. Itu adalah gambaran pada umur dan bagaimana sistem tamadun mereka itu sekitar 1000 ke 1500 tahun. Begitu juga pada rasul-rasul yang lain. Maka sakit sangat dengan umat akhir zaman bersabit dengan hadis lain dalam kitab yang sama. Nabi kata, sayusibu ummati da'ul umami
akan tertimpa kepada umat aku nanti dengan penyakit umat-umat yang terdahulu. Semua penyakit-penyakit tak elok mereka buat ni, kalau kita tengok daripada Al-Quran, Allah menceritakan di antara surah di antara yang paling banyak tentang umat-umat terdahulu, boleh rujuk dalam surah Al-Ankabut. Boleh sesuai dengan namanya yang ni, labah-labah. Ayat 14 cerita tentang kaum Nabi Nuh. Selang beberapa ayat daripada tu cerita tentang kaum Nabi Lut, yakni kaum Sodom. Selang daripada ayat itu juga menceritakan pada ayat 36 kaum Madian, yakni kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Selang daripada ayat 36 bermula daripada 38 39 Allah menceritakan tentang Haman, Kharun wa Fir'aun, tentang kaum Nabi Musa alaihi salam, dan berterusan sampailah pada pengakhiran surah Al-Ankabut itu menceritakan tentang penyakit-penyakit terdahulu. Dia ada pasien-pasien dia. Kaum Nabi Nuh alaihi salam, mereka berasa hidup mereka panjang sangat. Bila umur yang terlalu panjang, maka mereka terlalu asyik. Bal tu'sirunal hayatad dunya, terasyik dengan kehidupan dunia, terlupa kata umur sampai 100 tahun 1000 tahun. Bayangkan umur maklum zaman tu 1000 tahun. Maklum depan-depan saya ni umur 40-50 ni kira baru tadika. Kita haram gigi sebatang tak ada dah. Zaman mereka tadika maklum. Lepas tu kira maklum ni kategori ayah-ayah, ibu-ibu ni kategori muda lah kalau hidup zaman Nabi Nuh. Berbanggalah bahawasanya kita cuma dilahirkan di zaman yang kemudian 1000 tahun, tapi sebabkan asyik sangat dengan dunia ni sampai tak tuntuang, tak tahu nak buat apa sangat, lara, sehingga akan menafikan ajaran dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan ada keluarganya pun tak mau ikut apa dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Sebab tu dakwah yang paling susah adalah orang pada orang akhrabin yang terdekat dengan kita. Suami nak tegur bini, susah. Bini nak tegur suami pun susah. Nak tegur kata abang, dosa lah didesak rokok, abang tu nak mampu tak berapa hari dah. Nak tegur kau ni belum letiak sakit. Dia buat barang dia semua kepala kita kadang-kadang. Tahanlah, suami lagu tu nak buat ke mana, bukan boleh patah balik dah. Huduh-huduh lah terima. Allah bagi, kalau tengok bagaimana cerita pula kaum Nabi Lut alaihi salam, kaum Sodom ini, mereka terkena dengan penyakit LGBTQ ni. Hak laki suka hak laki. Ada latu-latu nak jumpa dengan latu-latu. Kita duk rasa pelik, tapi memang ada golongan komuniti yang sebegini. Dan komuniti mereka ni bukan kecil, ramai. Beberapa bulan lepas ada presiden geng ni, dia ni geng-geng maknyah lah. Dia mai jumpa di office. Bukan nak suruh saya jadi maknyah, saya pun tak mau. Doa memang tak mau sungguh. Dia pemain lah, dia pemain ni dah nak hijrah daripada Amai. Dalam persatuan tu berpuluh ribu orang, Masya Allah. Dan mereka ni yang nak hijrah. Jadi bulan depan, bulan 12 ni kita buat himpunan maknyah Malaysia. Bukan suruh jadi maknyah, kita buka ruang mana-mana yang nak berhijrah ni, hak jenis sanjat, sanjut apa semua ni, untuk mereka kembali ke pangkal jalan yang betul, untuk mereka hijrah. Mereka main, kita tengok, ya Allah, hak segok-segok betul maklum. Dia main salam kita tu, tangan ni lembut-lembut pada bini saya rasa risau. Betul tuan-tuan, dia ustaz-ustaz nak peluk, Allahu Akbar, risau aku. Segok-segok tuan, saya tak mohon masuk api Melaka. Abang tu terang, saya tanya kat dia, awak yang, dia kata ustaz, sebab dulu kami memang hormon, cucuk hormon, ada yang sampai peringkat dia buang angry bird latu-latu, tak ada. Pening kepala kita dah fikir, lepas tu dia fikir, tak beranilah nak tanya dia. Lo kalau hijrah nak kena sambung balik ke lagu mana? Tu kalau simpan. Mereka. Tapi kebanyakannya saya tak mau lah tanya. Tu sebab kita dah fikir, saya tanya balik. Biasanya punca sebab apa jadi macam ni, dia mesti ada sebab. Dia kata ustaz, kebanyakannya semua kena sexual harassment. 70% yang laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki ni jadi tomboy, orang kena panggil tomboy, pancake kan. Majoritinya kena sexual harassment. Kebanyakan kena daripada ahli keluarga, ayah rogolana, abang rogolani, pak saudara rogol anak saudara. Malah di tempat yang saya bantu jaga dengan sahabat saya Kak Pah di Sungai Tani, kita ada beberapa belas orang anak-anak yatim
Dan budak-budak yang kena rogol ni dia lebih kurang 4-5 orang yang kita bantu jaga mereka, ramai, banyak. Cuma kebanyakan kes ni NFA pun banyak, no further action. Sebab biasanya yang kena ni trauma, dia panggil, dia kena post trauma daripada tu, dia tak berani nak teruskan kes. Jadi pihak pendakwaan tak boleh nak buat apa-apa, disebabkan kalau dia sendiri pun tak mau nak lawan. Macam mana nak lawan tu ayah dia? Bayangkan Nabi hadap muka, nak tengok muka ayah dia dalam mahkamah. Ada satu kes yang sampai sekarang diurus, dia jadikan sebagai anak angkat keluarga kami. Alhamdulillah dah masuk universiti dan sebagainya. Dia pun kena teruk, tapi NFA. Sebab dia banyaklah yang tak cukup dalam nak bawa kepada kes, jadi benda tu jadi tergantung. Yang duk tengok, yang duk dalam masyarakat sekarang ni mungkin saya rasa 20-30% je, hakikatnya jauh lebih banyak daripada na'udzubillah. Allah cerita juga tentang kaum Madian. Penyakit mereka tentang apa? Mereka ni suka berniaga bohong. Disebut dalam surah Al-Ankabut ayat 36. Hebat mereka dalam berniaga. Mereka adalah satu bangsa yang mempunyai impact teknologi dan juga perniagaan yang hebat. Bila hebat itu memakan diri kerana apa? Aba wastakbara, merasakan diri mereka jauh hebat daripada orang lain. Allah bagi juga pada ayat 38 cerita tentang orang yang diberikan pengaruh yang banyak, ada follower yang ramai, Fir'aun, Haman dan Qarun ini. Maka kalau kita baca ni, mereka ni spesifik satu penyakit, tetapi Nabi kata apa? Sayusibu ummati da'ul umami, adapun kepada umat aku nanti akan terhimpun semua penyakit-penyakit ni duk sekali. Jam. Hak yang kalau kata kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, campur orang kencing orang, habis ni dia himpun semua penyakit tu sekali. Itu yang jadi serabut kepala otak ni. Macam-macam benda pelik-pelik berlaku hari ni. Maka berpadananlah dengan gelaran umat akhir zaman itu kepada kita semua. Maka Nabi kata, sebelum berlakunya la takhumu sa'ata, sebelum berlakunya kiamat ini ada 3 benda yang akan berlaku. Dalam hadis ni, gabung hadis ni berlambak-lambak, ada berpuluh-puluh benda peristiwa yang berlaku. Cuma kita ambil 3 benda. Yang pertama, kata Nabi SAW, yang akan tertimpa dan terkena kepada umat aku, yang pertama, yafidhal mal, akan datang kepada umat, yakni yafidhal mal. Apa makna yafidhal mal? Yakni harta benda yang melimpah ruah. Yang pertama, almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam menterjemah yafidhal mal ini dengan harta benda yang material, yang jelas dari segi duit. Baik tuan-tuan, kita tengok imbalan tamsilan yang disebutkan ni berlaku ke tidak kepada kita. Kita tak payah pergi jauh, kita tengok 30-20 tahun kebelakangan ini pun kita akan nampak bahawasanya terbukti yang Nabi sebut ini memang berlaku. Lah saya cek dengan kawan, dia kata ustaz, mohong tak ada satu saat pun dia bagi lama kapak ni tekan sampai button tenggelam mu. Zaman tu ketika mana kesusahan setiap dari segi urusan yafidhal mal ini sangat terhad. Ni telefon ni besar ni, ya Allah, kalau punggui orang arwah on the spot. Betul tak? Dulu Ericsson ni Alcatel atur hak besar tu, nak keluar nak cakap pula kena tarik area, boleh kek buah moktan tu. Betul tak? Zaman tu payah. Adik ni belum datang apa belum tahu Ustaz. Saya pergi sampai apa tunggu Ustaz. Baik, ketika tu kalau ada telefon ni kira hebat tak? Hebat, dia mahal. Saya ingat ni, saya pernah cek harga sampai RM3,000 tahun 90-an. 3,000 ni macam 20,000 lah kan. Tapi kalau pakai tu, dan pakai pun bukan boleh buat apa, boleh cakap telefon dia. Mesej kalau yang atur tak boleh lagi. Dia keluar yang version hujung 90-an baru boleh type mesej. Tu pun dia kira kedekut tedong mesin. Setiap huruf tu kira kena pulun sungguh, tak boleh gelak ha tak boleh. Dia mana boleh balas okey nak mempui. RM1 tu mula-mula keluar. Adik-adik bayangkan, hantar satu balas mesej okey, kena cas RM1.
Dia punya loading tu macam hantar ke London tu. Weh. Kawan tu sampai lena bangun balik baru sampai. Maka peredaran zaman itu menunjukkan bahawasanya padahal bukan jauh pun. Hari ni baru tahun 2023. Nak bandingkan dengan awal 2000 itu, jaraknya, pemisahnya cuma sekitar 20 tahun. Tetapi yafidul mal ini dah tertimpa kepada kita. Adakah salah? Tidak salah. Tapi betul tak yang Nabi sebut 1400 tahun lepas Nabi cerita, lah memang berlaku. Kalau tahun 80-an, tahun 1983, 86 keluar edisi yang pertama Saga. Allahu Akbar, waktu keluar tu Proton keluarkan, dirasmikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika tu. Ya Allah, kalau dalam kampung Berjaya Park ni ada seorang pakai, memang berjaya lah dia. Tak payah duk park kereta tu kat mana-mana, berjaya. Betul tuan-tuan, zaman tu ya Allah kagum kita kalau nampak kereta lalu depan mata saya waktu kecil-kecil tu. Ada satu parut saya belah sini ikut. Sebab perak tengok kereta, tahu perak. Perak buih orang Kedah panggil. Tengok kereta lalu tahun 90-an ni depan kita, ya Allah, piligan kereta tu. Bila tolak ke belakang, dia laju sangat, jatuh tertomuan ni parut. Belah mana tak? Banyak sangat parut, aku pun tak tahu. Tak ria tuan-tuan. Sebab apa? Boleh pegang kereta tu pun syok dah. Lah ada nak tengok budak-budak perak tengok kereta. Tak ada Lamborghini, Ferrari, Tesla, Vagenazah apa semua lalu depan mereka. Mereka buat tak tahu ya. Zaman kita pelik. Zaman ayah-ayah lagi lah. Kalau ada orang naik Vespa tu pun kira sarip dul lah. Tu ya. Kira dalam-dalam tu maklum-maklum ni pecah vario tengok. Betul, zaman tu. Lah maklum heran ada orang naik kereta kamu tu. Tak heran dah. Allah bagi dari segi kemurahan rezeki kepada manusia yang melimpah ruah. Kalau zaman kita dulu kalau boleh ada telefon seronok lah. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita bagi hadiah kepada anak-anak kita telefon yang sama zaman kita, dia bersyok tak? Birthday mereka ni kita beli kat mereka yang Alcatel besar, kena cari kat museum, bagi kat mereka bungkus bagai elok dalam ni kan. Kita pun surprise bagi kat dia. Dia pun gedung. Ui, PS5 ni. Besar sangat, berat nak mampu. Berat. Saya ingat berat lah, tak boleh bulan poket. Kena pegang saya. Lepas tu dia bagi telefon bimbit, dia kena bimbit. Dia tak boleh bulan poket. Kena bimbit dia. Dia buka, tengok. Dia kata, mama ni apa ni, botol ayam lah. Dia pun tak tahu. Agak-agak dia seronok dah. Tak. Kerana nikmat yang dikatakan nikmat dunia itu, dia akan terputus dan hilang nikmat dia saat kita memiliki. Nikmat dunia ni, sifat dia, the moment kita dah achieve, dah dapat, maka dia akan hilang rasa rare dia tu. Rasa current dia tu akan hilang. Sama dalam nikah. Sebelum nikah ni, ya Allah, dia pulun sungguh. Tapi lepas dah menikah, dia tak karan dah macam dulu. Dalil dia malam ni. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, siapa mohong masuk api Melaka ni? Jangan tipu. Bukan masuk neraka, api Melaka. Boleh dia dengar ada ustaz tu tadi doa kalau masuk neraka. Dah, api Melaka, doa api Melaka. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, berapa ramai yang mai tadi yang memang atas motor ni maklum peluk rapat, dua-dua duk olahraga? Cuba angkat tangan. Sebab dulu sebelum kahwin kan, kalau mula-mula kahwin lah, sebelum kahwin kita tak buat benda-benda tak senonoh lah tu. Baik, waktu mula-mula kahwin 6 bulan pertama, kita naik motor dengan dia, rapat dah peluk. Rapat, kira sik boleh buang, dua-dua olahraga. Orang tengok, ya Allah bagusnya laki bini ni rapat. Peluk ni rapat, takut suami hilang. Lah kalau rapat sikit, suami dia kata, weh, anggatan kan peluk laki jeri kata-kata. Dia hilang rasa tu. Yang dulu nikmat gila ni. Dulu kalau makan suapan kepada pertama kepada siapa?
Isteri lah makan, jilat pinggan-pinggan, haram, sesuap tak boleh kat bini dia. Bila mandi kali terakhir mandi dengan suami bini kita? Jangan duk jawab lah, nampak budak-budak tengok ni nampak pelik, jawab sendiri lah hati. Bila kali terakhir mandi bersama suami isteri ni? Tak ingat dah Ustaz. Walaupun kita rasa benda-benda tu kecil, tapi itulah hakikat nikmat dunia. Apatah lagi kita jauh tinggalkan apa yang Nabi ajak, kita tak buat apa yang Nabi suruh. Aisyah kata sampailah umur Nabi ni dah berumur pun Nabi masih tidak hilang rasa nikmat dalam kami berkeluarga. Nabi masih makan minum di tempat bahagian isterinya. Nabi masih boleh mengaci ligan, balik lagi maklum ligan suami. Buat je geram sekali laki kita bukan ligan laki orang. Ambil pahala. Sebab apa? Aisyah cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat benda tu, maka tak hilang rasa nikmat, halawah, manisnya dalam rumah tangga tu tak hilang. Kita hilang sebab apa? Kita menidakkan benda-benda itu. Lah pegang tangan pun tak tahu bila, lah mincak-cak boom tu pun tak tahu bila. Buatlah. Sebab sifat nikmat dunia dia akan habis. Allah janji dalam Al-Quran dalam surah A'la, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sebab negara akhirat kekal abadi. Allah bagi satu nikmat, nikmat tu tak habis. Tak habis lagi nikmat yang pertama, Allah tambah nikmat yang kedua. Tak habis nikmat pertama dan kedua, tambah nikmat ketiga. Adapun pada sifat dunia, barang nikmat yang kita miliki, pertama dapat seronok, lepas tu dia mula rasa hamba dan tak rasa apa dah. Kalau zaman dulu barang kemas, dulu jenis pattern dia besar-besar kedabak tu. Kalau baju kurung dulu tu dia punya design dia tu bunga halus-halus. Kan baju kurung. Sekarang dah tak ada dah. Dimodenkan kerana apa? Nikmat yang lama telah pun hilang. Kalau tu 80-an orang naik kereta, depa tak mau tutup tingkap sebab nak abang kata duduklah kereta tu. Jeloi kepala tu. Jumpa semua orang hon dengan lembu-lembu dia hon. Nak abang kata aku ada kereta. Tapi sekarang dah tak berlaku. Sebab apa? Allah memberikan limpahan harta benda yang melimpah ruah kepada kita. Dan bukanlah kesalahan mendapat limpahan harta benda. Yang salah adalah cara memiliki harta benda tersebut dengan jalan dan laluan yang salah. Banyak mana yang nak mendapatkan harta benda yang Allah limpah ruahkan ini dengan jalan-jalan yang Allah laknat. Kalau tengok dalam perniagaan hari ini, banyak mana penipuan yang berlaku. Penipuan atas talian saja. Orang Malaysia yang kena scam dari segi komersial. Masalah pada jenayah komersial ini, loophole-nya terlalu banyak. Contoh ibu-ibu yang famous sekarang ni akan guna gambar muka ustaz-ustaz, dia guna gambar orang-orang yang pempengaruh ini, maka dibuat dengan modul-modul money game yang cepat kaya, macam skim cepat kaya. Melabur 300, besok dapat 3,000. Selepas 3 bulan tempoh matang dapat 100,000 contohnya. Maka ada juga yang termakan. Tak larat buat report dah. Saya orang dah guna muka semua ni, buat report, mereka tukar page baru, mereka guna modus operandi yang lain, mereka guna video. Sekarang dia buat pula guna artificial intelligence. Muka tuan-tuan tak payah cakap, dia akan cakap. Pergerakan mulut, mimik dia sama dengan mimik macam mana kita cakap. Malah suara pun dia boleh tiru. Jadi suara tuan-tuan tu AI dia akan detect, dia akan guna beberapa perkataan yang dia tengoklah ceramah ke ataupun perkataan cakap telefon. Bila dia telefon tuan-tuan, dia buat Assalamualaikum, nak tanya ni nama sekian-sekian. Dia banyaklah dia gunakan nak hantar barang. Jadi dia nak dapatkan voice detection saja. Untuk dia save, dia akan install untuk input dan output untuk AI ni ditiru. Walaupun 2-3 patah perkataan, dia akan tiru sama sebiji. Baik, yang tertipu ni pula, tuan-tuan boleh buat report je lah, pergi ke PDRM, maka dia akan jadi komersial. Bila jenayah komersial ni tuan-tuan, dia banyak sangat loophole dia. Sebab tu walaupun tuan-tuan tahu nombor akaun dia berapa, tuan-tuan ada nombor telefon dia, tuan-tuan ada lokasi tempat dia pun, biasanya daripada pihak PDRM tak boleh nak buat apa-apa. Sebab apa? Sebab pemberian duit itu secara sukarela. Ada orang tak pisau tak kat tengkok? Tak ada. Ada orang tak acu pistol kat kepala ke?
Tak ada. Habis siapa yang transfer? Kita yang transfer. Maka bila di atas sukarela, di mana salah dia? Oh, dia tipu kami. Siapa yang bagi duit? Kerana akses untuk nak transfer duit ni hanya autoritinya pada pemilik akaun. Even anak tak boleh transfer, suami tak boleh transfer, isteri tak boleh transfer. Maka sebab tu berbilion-bilion duit-duit penipuan atas talian yang berlaku. Kalau tanya mereka ni tak beriman ke? Kerana halal dan haram itu mereka dah tak heran. Ma yubali min aina asabal mal. Tidak lagi mereka mempedulikan daripada mana datangnya harta benda itu, sama ada daripada sumber yang halal atau haram, daripada sumber yang haram. Asal boleh dia sapu je, dia tak kisah dah. Penipuan ni macam-macam bentuk, daripada sebesar-besar penipuan daripada kalangan pemimpin, tak kira kerajaan pembangkang, tak kira siapa pun, parti mana pun, kalau adanya unsur penipuan, berimanlah dengan satu hadis yang Nabi sebut. Nabi kata la taqumus sa'ah, tidak akan, minta maaf, Nabi kata apa? Nabi kata la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam syurga lahmun nabata min haram, darah daging yang terbentuk daripada sumber-sumber yang haram. Nabi mengharamkan daripada masuk ke dalam syurga kalau makan daripada sumber-sumber yang haram ini. Hati-hati. Ulun nak sangat duit sampai menipu orang, menzalimi orang, mengkhianati amanah yang orang bagi. Maka hati-hati. Sebab tu saya kalaulah boleh dicadangkan kan, kita nak kalau boleh tu macam zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz tu, mana-mana wakil rakyat yang nak bertanding, dia letakkan syarat apa? Yang pertama, declaration harta, berapa yang kamu ada. Sebelum bertanding ada, tak kira lah parti mana ni, kita umum ni agar semua dapat manfaat. Kita nak kemakmuran ni. Tak larat dah bergaduh-bergaduh ni, pening lah. Sayyidina Umar kata apa? Kena declare harta. Sebelum kahwin kalau ada 100,000 kereta sebiji, rumah sebiji, bini seorang, maka setelah mana kamu memegang portfolio tu, 1 penggal, 2 penggal, 3 penggal, sebanyak itu harta kena ada. Tak boleh lebih, kurang tak apa. Oh, kalau letak syarat begitu perasaan tak ramai kot nak bertanding. Tak kira lah, bukan Selangor, Kedah ya, asal semua tempat kot. Sebab nak cari orang yang betul-betul macam tu ni mungkin ada dalam kalangan ahli yang tanding ni pun saya jumpa ada 2-3 orang. Ada memang mereka ni memang jenis bukan himpun kekayaan, habis duit mereka ya. Baru ni pun main seorang dia kata, ustaz, dia kata kawasan saya tu kawasan orang susah, elan parlimen ni habis untuk mereka satu, hak yang duit sendiri pun habis untuk mereka juga. Tu taham tanding mereka kata. Dia kata tak boleh buat apa, dia kata parti minta, tak apalah, peganglah mana tu bagi elok, tak apa, yang lebih kita buat keluar tu saham tu kita. Ingat senang Allah nak datangkan peluang buat baik, orang mainkan kita untuk kita dapat transit kebaikan itu. Buatlah. Oh, kalau buat macam tu kan Masya Allah. Sebab apa lagi ramai yang menggunakan ruang itu untuk sebahagiannya mencari harta kekayaan. Na'udzubillah. Allah memberikan kebaikan pada siapa yang buat, Allah bagi taufik, tak kira siapa pun. Takut kita. Daripada sebesar-besar sampai sekecil-kecil benda adanya unsur penipuan. Ni dia main waktu zaman-zaman ni fasa Palestin ni, maka dia tipu juga kadang-kadang menggunakan dia kata ni kami buat jualan amal, jual tudung ni dengan harga 300, pembeliannya kita akan bagi sumbangannya kepada Palestin, yang sumbang RM1, yang balas kat dia banyak mana. Okey lah ustaz, dia sumbang juga RM1, janganlah guna platform kata jualan itu membuatkan orang simpati untuk beli, maka adanya unsur haram kerana tidak diberikan kejelasan berapa yang kamu bagi. Kerana kita akan beli itu di atas sentimental value. Maka dalam kaedah Islam ni dia abang kena jelas. Kalau abang kata 10%, abang 10%. Kalau kamu kata RM1, abang RM1. Oh, senang, clear cut, crystal clear, agar pembeli ini tidak duduk dalam samar-samaran ataupun khara istilah helah ini. Yang helah tu kita takut. Saya puji siapa yang buat jualan amal, diberikan berkongsi profit untuk diberikan untuk apa-apa isu Palestin lah, rumah anak yatim, tafiz, silakan, tapi bagi kejelasan tu. Jangan duduk di atas pagar, di atas orang. Tak mahu macam tu. Daripada sekecil-kecil perniagaan pun kadang-kadang menipu. Kalau pergi di
pasar pagi, pasar malam. Tuan-tuan pernah tengok ada orang berniaga, biasa berniaga ikan, berniaga sotong, apa semua ni. Biasanya dia akan ada satu pinggan yang macam ni, dia lapik untuk letak barang-barang perniagaan kan. Biasanya pinggan pertama ni kita faham lah untuk fungsi dia apa, tak mau bagi barang kotor. Yang menjadi satu benda yang patut kita timbulkan sebagai perbincangan adalah dia ada lagi satu pinggan yang transparent, dia akan tungging bagi satu tu macam ni. Pernah tengok tak? Pernah tengok tak ni? Ni satu pinggan, lagi satu pinggan dia akan balikkan macam tu, dia akan tangkup macam tu. Kemudian barang perniagaan dia akan diletakkan di balik atas ni. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, apa fungsi pinggan yang kedua ni? Apa fungsi pinggan kedua? Untuk bagi barang nampak banyak. Baik, hakikat barang banyak ke tidak? Bila hakikat barang tak banyak, maka itu adanya unsur gharar ataupun unsur helah ataupun penipuan. Kita lalu tengok tu dia udang dia segunung, kita kata abang bungkus satu bekas, balik rumah ada 6 ekor badan, 12 kepala. Sebab apa? Yang kita tengok tadi adalah dia menggunakan unsur-unsur penipuan untuk bagi barang nampak banyak. Hakikat pada sifat dan kuantiti barang tidak sebanyak yang dilihat. Itulah unsur penipuan. Baik, jujur tanya, banyak ada peniaga-perniagaan yang macam ni? Banyak. Dan terkadang saya tanya, mereka ni niat nak tipu ke? Tak. Mereka tak ada niat nak tipu tuan-tuan, cuma dia menjadi tradisi. Kalau nak berniaga ikan, berniaga sotong, berniaga buah, berniaga apa ni, memang mereka abang dah, hang nak beli barang, hang kena beli pinggan macam tu, betul pinggan transparent tu nak tonggingkan dia. Sebab mana nak bagi barang nampak banyak? Itu tak boleh. Waktu payah nak cari yang betul-betul solid, yang biak macam tu je, dia barang nampak sikit, jadi dia kata orang tahu pun nak syok nak beli. Tak apa kalau tak untung banyak tak apa, yang penting ada keberkatan daripada untung banyak dalam laknat Allah. Bukan banyak yang kita kejar, tapi yang berkat tu kita harapkan. Untung banyaklah hari tu berniaga, alhamdulillah habis ikan, semua perniagaan habis, tapi Allah uji ke benda lain. Balik-balik tengok kereta lori tayar pecah, kena ada 2,000 keluar, kena saman pula dah atas tu, kena pula lagi 1,000. Balik rumah tengok bini pula dah, dia gatal, dia bini pula main ilham tengah malam, mimpi kena pakai pulut dakap, kalau tak pakai dia akan jadi kurang cantik 10%. Bini ni muka sebek macam apa lagi tak beli tu hari tu lah, dia muka lebih daripada jebon lah kadang-kadang. Bebai yang suami tu pun belilah, lain habis tak ada apa duit yang dia dapat tadi. Lepas tu hidup cari berkat, bukan cari banyak. Banyak ni perniagaan-perniagaan yang Allahu Rabbi. Saya master, saya tulis berkaitan finance. Bila kita duk godek-godek boleh, ya Allah banyaknya lah. Yang dari segi e-commerce sekarang ni, yang bawa hanya unsur-unsur penipuan. Sekarang ni e-commerce, orang menggunakan niaga apa-apa maklum, tak payah duk perlu ada office. Maklum cuma perlukan ada telefon, ada internet sahaja. Semua website buat. Kita boleh buat terus purchasing. Pembelian itu menggunakan sistem sahaja. Even dia menggunakan kita tak payah pegang stok pun. Niaga tudung, niaga apa-apa, tak payah simpan stok, tak payah simpan dekat rumah. Orang tu direct kepada HQ, orang hanya membeli melalui link kita sahaja. Even di Shopee, Lazada, kita boleh ada kita punya kedai sendiri tanpa sewaan. Sekarang ni, tapi bila banyaknya kecanggihan ni datang, maka wujudnya loophole penipuan ini yang ni kita risau. Pernah tak tengok orang buat post, contoh dia buat ayat macam ni, baki cuma tinggal 5, kalau lambat pakai tak ada. Baik, hakikatnya betul ke produk dia tinggal 5? Kalau pi di kedai perabot, minta maaf sebut ni, ayat yang paling famous di kedai perabot biasanya clear, dia akan tulis clear gudang. Ayat lebih kurang tu lah. Yang pasti bila kita baca tu kita faham untuk nak clearance stok dalam tu nak habis. Warehouse sale, itu ayat-ayat yang digunakan. Saya rasa daripada zaman ayah saya tak banyak lagi orang guna dah ayat tu. Nak kata punya lama, punya besar gudang dia tak habis-habis. Dia tak? Hampir ke semua kedai perabot. Maka bila macam tu ada unsur-unsur penipuan. Ada. Lepas tu kena abang jelas tu. Jangan diletakkan dengan spesifik numbers yang boleh diukur kalau memang kamu nak buat.
Habis dia kata, ustaz kami nak bina agensi. Dalam istilah marketing ni dia panggil nak bina CTA, call to action. Bila orang dengar, beli terus. Sebab kajian dibuat, kalau tonton balik, nak fikir dulu untuk beli ke tidak, 80% takkan beli. Orang mai kata, abang, ni abang ni ada produk ni memang bagus, kakak makan hari ni, kemarin kurus. Kalau kita kata ke dia, boleh tak saya nak beli, tanya suami, confirm dia tak beli. Itu ayat rejection yang paling soleh. Orang mai kan, kita pergi pasar raya nak shopping, tiba-tiba ramai nak jual penapi hayak. Kita buat fikir, boleh tak saya balik tanya suami dulu. Anggaplah itu ayat rejection yang paling baik. Sama lah suami pun dia akan kata, saya kena balik bincang dengan Menteri Kewangan saya dulu. Bini lah Menteri Kewangan dia. Kalau abang macam tu, kalau salesman tu dia tahu dah, confirm dia tak mau. Maka dia nak bina CTA, call to action. Dia kata ke orang paling betul. Daripada 400,000 yang masuk dalam pasar raya kita malam ni, kak lah yang dipilih orang yang ke 400,000 tu, maka kak ni hadiah untuk kak ni ada sekian-sekian, sofa ni kak duduk lena pada minggu depan, tahap empuk dia. Kat Malaysia ada satu ni lah kak, padahal tadi dia jual dekat 40 dah. Kita pula rasa eksklusif, kalau tak beli ni rugi, aku seorang yang dekat section 32 ni, aku seorang yang pakai. Kalau selfie gambar tu kira paling empuk lah. Dia kata, kak macam ni lah kak, tak apa kak, saya tahu kadang-kadang duit tak ada, kak deposit 100 dulu, agar kami boleh lock dalam sistem yang ni hanya untuk kak saja. Saya pun nak kemas balik dah, padahal lepas dia jual kita ada lagi 40 orang dah jual. Itu unsur penipuan. Kita membayar 100, jadi bila kita dah bayar, tak ada fikir-fikir dah, kita kena fikir macam mana nak clearkan sampai habis. Ini penipuan-penipuan moden yang dibuat untuk nak bina CTA, call to action atau agensi. Hakikatnya itu salah dalam muamalah Islam. Ramai tak kita tengok orang buat paid review, dia cari orang-orang yang memang ada pengaruh, maka diminta menjadi jurucakap untuk produk. Contohnya produk putih. Ada model-model yang kalau kita tengok sampai 5-6 produk muka dia aja, lebih daripada tikus makmal lagi. Betul, kalau ikut dari segi kajian, tidak boleh kita pakai terlalu banyak barang. Kita kena consume 1-2 produk je, sebab dalam setiap produk ini dia ada bahan-bahan yang digunakan, bahan kimia yang digunakan, yang mungkin akan baik kalau dengan kadar yang tertentu, tapi kalau banyak, it's not good for sure. Mana boleh. Tapi dia guna, kita tengok hari ni, hai assalamualaikum guys, hai saya nak cakap hari ni guys, I guna produk ni kau, I guna produk ni, kulit I putih guys, padahal dia beranak-beranak putih tuan. Try cari model macam ni, tengok aku tonyok sampai bertahun-tahun haram tak putih pun. Betul tak? Model yang dia ambil tu memang model yang memang segok lah. Sebab tu saya letakkan syarat, kalau dia ambil saya sebagai panel syariah untuk ada beberapa syarikat, adalah Zafisha, Cam Kosmetik, Jamu Tun Tejo. Ni syarikat yang saya pernah jadi penasihat syariah. Saya kata dah, takkan guna benda tu. Kalau betul kamu nak lantik model, ada seorang model lantik baru ni kita ambil, Allahumma salli ala sebab bini Jeb tu nama apa? Saryanti. Saya tanya yang owner produk ni, founder tu, Cam Kosmetik. Saya kata, betul tak hang nak ambil dia jadi ni? Betul. Dia guna tak produk tu? Dia memang dia guna. Berapa lama dah? 2 tahun dah. Memang dia guna produk tu? Ya. Kalau tu okey, ambil sebagai duta. Ambil sebagai duta. Memang kawan tu guna dah. Dan dia akan bercakap di atas kapasiti yang dia guna. Maka tidak ada penipuan. Yang masalah dia tak guna pun, tapi dia mohon macam dia guna. Jadi kita pula tengok tu, yakinlah sebab dia seka, padahal dia tak guna. Dia hanya menjadi jurucakap. Boleh tak jadi jurucakap? Tak salah jadi jurucakap, tapi jangan mengaku kata kamu guna. Sebab itu kamu tak guna pun. Nipu ni adalah tanda-tanda orang yang munafik. Banyak. Assalamualaikum guys, saya guna produk ni 3 hari dah kurus. Kita pun beli 3 ton, tokok dengan botol-botol 1 kilo pun tak turun. Padam muka, kena tipu. Kawan tu kurus sebab potong usus. Lah ni memang perubatan dia, kaedah dia potong usus pada orang yang mungkin kencing manis ataupun berat badan yang tidak boleh dikawal, yang boleh bawa kepada mudar elem. Maka dari segi pihak doktor ada yang mencadangkan untuk nak potong usus, dan benda ini dibuat secara legal lah. Allahu'alam, saya tak potong lah. Abang kata benda itu wujud. Dia bukan sebab makan produk, tapi sebabkan dia potong usus, dia tak boleh makan banyak. Makan dia tendang balik, dia makan dia kena kawal bagi elok. Lepas tu dia memang
selera ada, tapi nak boleh nak sumbat tu tak boleh dah macam sekarang belah saka lagi asal boleh sampai nak terkeluk sumbat lagi tak boleh pi dah ni, tapi tengok sedar geram dia sumbat juga ujung-ujung semayang tu tapi kalau orang yang potong usul ni dia pun tak boleh, dia makan 2-3 mulut tu dia dah amdan lah, lepas tu lagi 2 jam dia lapang pula dia makan kerap lah, tapi tak, maka biasa dari segi kawalan gulanya akan lebih baik, dari segi kolesterolnya akan mula turun, lemak dalam badannya akan semakin baik. Dan nampak je kesihatan badan, pakai kajian Nabi kata wa an jismihi fima ablahu, akan ditanya kepada seorang tentang jasad dan tubuh badan, jaga macam mana, semua kena jaga. Ni tak maulah bagi ada lepas ni dalam section 32 yang ada masalah kesihatan. Saya buat di masjid saya siasa ada setiap minggu, 2 minggu sekali saya akan panggil hospital untuk mengecek kesihatan jemaah-jemaah saya. 80% jemaah-jemaah dalam masjid ni tak sihat belakang. Majoriti masalah obesity, kencing manis, kencing orang tak ada ubat lah. Masalah apa lagi? Biasanya masalah kolesterol. Sebab biasanya jemaah-jemaah yang dalam masjid ni dia ada satu habit dia. Habis minum subuh, balik beli sarapan ataupun dia akan sarapan pagi makanan yang akan konsum gulanya terlalu tinggi, dan dia tidak ada aktiviti dah. Kalau orang bukan Islam, minta maaf, kalau kita satu benda yang baik, kita tengok budaya orang Cina, mereka akan ada pagi-pagi mereka senaman tai chi. Kita rasa benda tu Allah lawak macam Sholi Kung Fu Hoye, tengok dia macam Sholi Soccer tapi tuan-tuan, mereka kat situ ada satu benda yang baik untuk berpeluh, dan dia ada pergerakan dari segi badan dia, adrenalin badan dia akan berfungsi baik. Kita ada sembang kedai kopi dengan pakai telekung-telekung tu malu takkan nak pergi tai chi, dia kata ustaz. Lepas tu saya dekat Madat saya nak buat nama dia gym masjid. Dia nak betulkan satu habit orang, lepas sembahyang subuh kita sarapan sikit and then masuk gym, kembangkan masjid. Kasihlah lelaki perempuan maklum nak menarak atas peti ais boleh. Sebab dia pun orang perempuan ni dia pun suka jenis zumba. Dia pun tak suka macam orang lelaki, dia suka main string dengan cardio. Saya pun tak mau perut ni tak boleh pulas steering kereta, tak mau lah aib soalan kita usaha sama-sama. Bila buat di masjid tu jagalah, jadi habit baru. Habis main subuh satu set 30 minit 20 minit, kurangkan dalam bagi peluh tu keluar sikit, and then selepas waktu asar dan juga selepas waktu isyak. Just nak betulkan sistem badan je. Tambah-tambah kita dah pencin duk main masjid ni, kita nak buat benda apa lagi? Main masjid surau. Ibadah je lah, baguslah benda tu. Tapi dari segi sihatnya berapa persen yang jaga? Tak jaga. Jogging pun tak buat, basikal pun tak main, bola tak boleh main dah, badminton takut lagi stop jantung. Jadi benda-benda macam tu tetap kesihatan aja. Sebab itu amanah yang Allah bagi pada kita. Sebab tu balik kepada asalnya, Allah bagi limpahan harta benda memang tak relax kepada kita. Maka jangan gunakan unsur mendapatkan dengan jalan yang salah. Penipuan akan berlaku, cuma jangan jadi salah seorang orang yang menipu, itu sahaja. Yang kedua, kata Syekh Fahmi Zamzam, yang disebut dengan yafidul mal ini adalah Allah akan datangkan kepada umat aku yang ni dengan teknologi yang serba canggih. Tuan-tuan, teknologi tak salah. Al-Imam Al-Ghazali mengarang kitab Ayyuhal Walad Ar-Risalah Al-Waldiyah, bercerita tentang bagaimana keharusan teknologi ini digunakan. Kalau digunakan dengan jalan yang baik, pada nasihat yang keempat, maka dia akan jadi kebaikan dan manfaat kepada agama. Digunakan dengan jalan keburukan, maka buruk akan dapat. Sahabat-sahabat media kita duk main, buat live, share, sebarkan video. Maka terkadang mungkin di dalam surau ini sekitar beberapa ratus orang saja yang datang, tetapi yang di luar puluhan ribu yang dapat kebaikan. Tadi pakai duk mesej ke Facebook, ustaz ada live dak malam ni, ada live dak malam ni, ada live dak malam ni. Saya pun tak tahu pihak surau, alhamdulillah lah pihak surau mesej tadi, ustaz ada orang nak buat live, boleh kita kata buatlah, tak ada masalah. Kerana ada orang yang berhajat, mungkin depa nak main tak boleh, nak urus cucu, anak buat perangai pula dah. Beranak pandai betul main hantar kat kita, duk kena mengasuh anak dia. Kita nak keluar mengaji pun tak boleh. Okey, orang mengasuh cucu tak jaga pula, kita pula teringat. Kalau dia tak main hantar sebulan, demam kita duk teringat bila cucuku nak main. Jadi macam-macam kekangan ni Allah bagi buat dengan media ini dapat dimanfaatkan, dapat bawa kebaikan. Tahun 2020 waktu PKP saya anjurkan pertandingan PUBG
untuk budak-budak muda, bagi hadiah RM10,000. Dalam tempoh 20 minit 4,800 orang daftar, budak-budak muda kita ni. Saya kontak dengan Solos, dengan Daddy Hood. Saya kata dah, jom kita buat tournament, macam mana kita nak atur dengan mereka ni. Dia kata setiap malam sebelum mereka main game, wajib kena baca surah Al-Mulk selama sebulan. Alhamdulillah 4,000 budak-budak ni boleh hafal surah Al-Mulk. Nak lawan tak boleh, nak lawan dengan mereka, akan mereka jenuh. Tak larat kita, tak larat. Saya tak kata ke orang lain, anak-anak saya ada 6, saya ada 6 orang anak. Anak saya semua latu-latu, tahu apa? Laki semua. Alhamdulillah mak dia confirm perempuan. Kalau mak dia pun laki, mampu aku. Bila anak laki ni, dia ke arah nak main game ni, dia kuat. Sebab pergi sekolah orang cakap pasal tu, dia keluar pergi mana pun, budak-budak yang segagan umur dengan dia akan cakap benda tu. Saya tak bagi dia telefon, cuma dia pun ada pada hari Jumaat, Sabtu sahaja, hari cuti. Itu pun kalau merit dalam minggu tu cukup, dia pun hafal Quran. Jadi selalu fikir macam mana ni nak halang, tak boleh. Maka saya bagi tahu syarat, kita buat perjanjian. Saya buat perjanjian dengan anak, buat surat, dia sign, saya sign, bini saya sign. Kalau minggu ni dia tinggal 9 jemaah, maka dia akan kurangkan daripada 2 jam seminggu dia boleh main, tinggal satu kesalahan tolak 10 minit. Dan dia akan beringat setiap pagi. Dia bangun macam pagi kemarin, dia bergerak balik, jom kita bismillah subuh. Sebab apa? Dia ada benda yang dia nak. When we cannot beat them, try to join them. Bila tak boleh nak lawan dengan dia, maka cuba berkawan dengan dia, faham dengan bahasa dia. Jangan maklum pergi download Mobile Legend pula, lagi sakan pula dah lagi Laila lah apa semua tu. Tapi cuba faham bahasa dia, kerana Sayyidina Ali karamallahu wajhahu sebut apa? Didiklah anak kamu ikut zaman mereka, kerana mereka tidak hidup di zaman kita. Cuba dah didik mereka dengan zaman. Lepas tu pendekatan kami di masjid, saya beli kuda kat 10 ekor, beli alatan memanah berpuluh-puluh set. Budak-budak yang datang subuh berjemaah di masjid saya bagi RM5 duit poket. Dan sekarang kalau tuan-tuan tengok dalam video-video saya duk share setiap pagi, tidak kurang daripada 150 orang budak sembahyang subuh berjemaah. Ni budak-budak seorang ni dia nak pergi sekolah, pakai baju sekolah siap, datang masjid sembahyang 6.30. Memang saya hari sekolah wirid akan pendek je. Maksudnya before 6.30 tu kita akan pastikan sesi sembahyang dah habis. Bacaan tak ingat, saya minta imam rawatib di masjid saya tu, dia akan baca waktu hari sekolah, hari Jumaat satu baca panjang macam biasa, sejadah ada apa semua. Tapi hari sekolah sebab nak menghormati budak-budak yang main ni, sebab mereka nak kena masuk sekolah awal. Alhamdulillah setiap pagi tuan-tuan, kalau masjid ni saya separuh mereka sahaja. Tapi yang bestnya dulu kita buat kempen tu memang bagi duit. Sekarang pun masih bagi duit. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku dalam sekarang, jadi habit untuk budak-budak ni, mereka memulangkan balik duit tu dengan sedekah. Saya tak suruh tuan-tuan, tapi last 2 week lah saya ada kat masjid. Bila bagi-bagi tu saya tengok budak ni dia pergi kat tabung belakang. Kenapa? Lepas tu imam rotib dia membak, dia tahu ustaz, alhamdulillah, dia kata lah ni tabung masjid penuh dengan duit mereka balik. Sebab budak-budak ni mereka bukan nak duit, mereka nak moment, mereka nak seronok, ada waktu yang main semayang jemaah, dia berjumpa kawan-kawan. Maka sebab tu bila mereka bagi balik duit tu, saya pun tak apalah, saya beli kuda, baru beli dah 4 ekor. Bagi budak-budak yang masuk main kelab masjid ni, kita bagi dia main kuda free, boleh memanah free, saya bawa dia pergi berenang free. Jadi dia ada win-win situation. Ni besok kita start program, kita buat festival food. Budak-budak ni ada akses yang lebih pada orang. Jadi dia seronok menjadi keahlian di masjid dan surau. Saya rasa surau tuan-tuan boleh buatnya, dan surau takut. Jabatan agama tak pernah menghalang pun. Bawalah, buatlah program-program. Kata ustaz, duit masjid akan habis. Tak suruh, pening, tak ada masjid diisytiharkan bankrupt lagi. Nak simpan duit apa? Tak suruh simpan duit. Malam ni ada bendahari jawatankuasa bincang untuk buat apa program bagi kebaikan pada anak-anak kita. Kalau kita ada ruang di kawasan Seksyen 32 ni, ada tak ruang tanah yang boleh kita sewa ataupun pajak dengan orang? Sewa, buat court futsal kat mereka. Kami buat court futsal, buat tempat paintball, buat semua segala bentuk benda buat. Yang syoknya budak-budak ni lah yang akan sumbang balik kepada, kalau dia tak boleh dengan duit, dia sumbang dengan tenaga. Setiap minggu kita masak untuk hampir lebih 10,000 orang makan secara percuma. Siapa yang tolong buat? Siapa yang tolong buat? Budak-budak muda ni. Setiap minggu 10,000 orang makan free.
Hari Sabtu sekitar 6-7 ribu orang. Hari-hari lain free masuk. Duit tak tahu main mana, tenaga kerja dia berapa. Kita ada hang cangkul urus jenazah pun. Dah 3,000 orang jenazah urus secara free, secara percuma. Nak harap ke riang kita tak apa nak gagah ni tak larat. Di Sungai Petani tak pernah cuti mati. Kita buat surat dah, jangan mati besok, bagilah staff dia rehat semua. Mati juga dia. Letih. Saya tak mahu ni lawak-lawak kan nah. Tak pernah cuti lagi lah bab mati ni. Even raya pertama, raya kedua serupa tu je mati. Raya rehat dah sah. Mati. Jadi anak-anak muda ni seronok, mereka urus, mereka enjoy the flow. Bila dia passion, kita bagi dia, didik dia bagi elok. Walaupun dia mungkin bukan ustaz, dia bukan orang yang macam tuan-tuan nampak bagus main masjid surau pakai jubah, pakai telekong. Mereka tak ada, pakai mereka biasa je. Tapi Masya Allah, mungkin dari segi sumbangan pada agama jauh lebih baik pada kita. Dan mereka memanfaatkan teknologi di tangan mereka. Mereka buat video sendiri, viral dan sebagainya. Jadi kebaikan pada orang ramai pula. Waktu van jenazah kita dulu pakai van jenazah hak cak ayam tu. Sekarang tukar naik pada Kia Carnival hak baru. Tukar tak ada seorang van jenazah komplit. Oh. Betul tuan-tuan, dulu kerja kena usik, saya tak muak ni tak lawak. Dulu waktu naik van lama tu selalu kena usik. Benar sekali tu dia berkata tengah duk bawa jenazah bagi baring. Kalih tengok cermin dia duduk, dia lengah. Oh, senyap dia tak buat apa lah, biarlah kat dia, mungkin tahu lah kan, taklah tengok ke apa, Allah Nabi dia kata ustaz 2 kali tengok dia nampak duduk lah betul Allah. Dia balut lah, dia tak buka, takut panas kau, dia tutup, dia tak buka. Dia nampak ketuk tingkap dia buat ni bau macam numpas bom, teguk macam-macam. Saya kata tak apalah, waktu tu dah ada keperluan sehari sampai 4 ke 8 orang jenazah, satu kenderaan tak cukup, tambah Kia Carnival yang baru tahun 2021, 2022. Lepas daripada tukar kenderaan tu, dia tak usik dah tuan-tuan. Saya rasa dia selesa kot. Sebab tu di Shah Alam, tuan-tuan tengok kalau orang bukan Islam, mereka guna kenderaan, kalau tuan-tuan minta maaf sebut, ada satu jenama Nirvana kan, dia pakai kenderaan Velfire, Alfa. Kita tengok pun rasa kemas no? Ini tengok van jenazah kita, van tu pun jadi jenazah, macam bakal jenazah dah. Ngok-ngek, tengok, ya Allah. Betul tak? Pada saya, kalau tuan-tuan orang Shah Alam jangan pergi nak buat cerai sangat. Ustaz Fidah Masjid Busra, dia telefon ustaz nak beli van jenazah. Saya kata hang ambil Alphard. Ui, dia kata ustaz jemaah kata macam-macam, hang buat tengok. Hak yang kata tu nak mampu tu, dia nak naik nanti. Lepas beli tuan-tuan, orang tengok, mereka buat bagi elok apa semua, tak banyak pun, beli 40,000, renovate sikit apa semua dalam 15,000, elok dah, guna sampai hari ni. Dia kata ustaz, sampai ada yang kata nak test drive sebelum mati. Try baring-baring dulu, tengok selesa ke tidak. Melawak ke? Maka anak muda ni besar mereka. Sebab tu pengaruh media sosial ini kalau dimanfaatkan maka akan besar kebaikannya pada agama. Anak-anak muda jangan gunakan media sosial hanya semata-mata untuk kamu berhibur. Gunakan dia untuk jalan agama. Banyak alternatif yang wujud. Tekan butang share, sebarkan pada orang, copy link hantar ke orang, buat video nu, viralkan apa yang ada di surau kita. Yang surau pun mainkan peranan, libatkan mereka, partisipatkan mereka dalam pergerakan surau masjid. Tanya mereka nak apa. Selagi mana benda tu tak bercanggah dengan syarak, kita cuba untuk connect the dot. Tuan-tuan dapat pegang mereka, tuan-tuan tengoklah, ya Allah, makmur masjid surau tuan-tuan nanti. Tapi tuan-tuan jauh dengan mereka, maka tuan-tuan akan jauhlah pengimarahan dari segi masjid kita. Mungkin setiap malam ada orang main, tapi orang yang sama. Kita tak ada, akan ada pelapis-pelapis yang baru. Ya, tuan-tuan akan susah hati tahu ustaz, kalau budak-budak main mereka bising. Itu fitrah kejadian, budak-budak dia akan bising. Kalau dia senyap, kita takut. Kita kali tengok dia senyap, InsyaAllah ada benda dia buat. Dia buat penyorok selipar tu imam. Kalau dia senyap, tuan-tuan susah tidak kalau anak tuan-tuan senyap? Balik rumah dia senyap pelik, mesti ada something wrong somewhere. Tapi kalau dia macam sekarang ni, situasi dia duduk main belakang, dia tengok dia duduk berlari, okey tak? Okey. Nabi tidak pernah menyisihkan mereka ketika mana Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin berlari dalam masjid. Nabi duduk atas mimbar tengah khutbah, Nabi turun meraihkan mereka, naikkan mereka di atas mimbar. Nabi teruskan pengajian khutbah macam biasa, menunjukkan mulianya kanak-kanak untuk berada dalam masjid. Jangan asingkan mereka, masukkan mereka, libatkan mereka dalam masjid. Tak apa dia kata ustaz kami susah hati ustaz, mereka kerja berlari dalam masjid. Jangan susah hati kalau ada anak berlari dalam masjid, tapi susah hati kalau orang tua makin berlari jauh daripada masjid. Tua-tua dah tak main masjid lagi.
Kau takut? Libatkan mereka, kerana mereka ada kuasa teknologi yang tak ada pada kita. Kita nak tulis WhatsApp pun tuan-tuan punyalah lama, tengok telefon macam nak pokok tu. Mereka tanpa tengok boleh buat. Maka dari segi kecanggihan teknologi ini, kalau dimanfaatkan, dimaksimumkan, maka akan kuat. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa tazharul fitan, akan datang kepada umat di zaman fitnah yang sangat melebar luas, tersebar luas. Bila teknologi yang rentas sempadan, tak ada limitation, tak ada borderline dah, maka sudah pastilah dari segi fitnah dan maksiat yang berlaku pun sangat hebat. Dalam segenap aspek, nak bincang dalam soal apa pun, semua dah dahsyat sangat dah. Status anak luar nikah, status penceraian, status apa lagi, orang yang convert, status kezaliman. Semua benda yang berlaku ni kalau tengok dengan statistiknya, semua dalam keadaan yang worst. Kementerian Pengajian Malaysia keluarkan 72% anak muda tak mau sama mengaji. Itu satu benda bahana yang teruk kepada agama. Sebab mereka dah tidak ada interest untuk sama belajar. Mereka nak jadi apa? Content creator. Orang yang pegang telefon, mereka boleh dapatkan jana pendapatan. Kenapa perlu kami nak sambung engineering, architecture, nak pergi sambung sama mengaji, nak hutang pula dengan skim pendidikan, tabung pendidikan. Tak ada nak kerja lagi, kami dah hutang 40-50 ribu. Kenapa nak buat macam tu? Sedangkan kami boleh je duduk depan TikTok tu, menari gelek-gelek sikit kan, buat mulut itik, buat muka beruk dua kupang tu, dapat reward, dapat hadiah dan sebagainya. Kenapa kami nak perlu belajar? Ini pembunuhan mental budak-budak dengan cara yang moden. Betul, ada anak budak saya pesan, ngaji. Kamu jadi siapa pun, follower banyak mana pun, mengaji jangan tinggal. Adik-adik yang duduk di tahfiz, kalau kamu rasa dalam pendidikan tahfiz ni kamu dah 5-6 tahun kamu struggle, rasa tak jumpa jalan juga, jangan putus asa. Masih ada banyak, masih ada TVET yang pergi kepada kemahiran. Dan banyak saya tengok tahfiz-tahfiz yang pula dah bergerak pun ke arah untuk dia buat kerjasama dengan college community, buat kerjasama dengan vocational. Jadi ambil manfaat. Guru-guru Quran pun saya pesan, sebab saya pun ada tahfiz, kalau dah kita nampak anak murid kita dah 4-5 tahun, nampak dia tak boleh pergi dah, kerana bukan dia tu bodoh, cuma dia tidak jumpa dia punya passion yang sebenar lagi. Kadang-kadang ada budak memang dia tak boleh pergi dah dalam bidang, dalam Quran tu mungkin itu limitation dia dah, tak apa, pujuk dia untuk pergi dalam bidang yang lain. Ada budak yang kita ambil dia terlibat dengan dadah, family buang waktu kita ambil duduk di pusat makrimah akhlak, pemulihan akhlak. Tapi tuan-tuan waktu dia duduk dengan vocational tak boleh pergi, tapi bila dia mengapai Quran, dia dapat di antara dia, kita hantar dia pergi Yaman, dia dapat dalam exam mumtaz, dia pelajar terbaik Malaysia. Walau dulu ni orang nampak dia tak ada manfaat dah. Ada budak pelajar kita yang memang tak boleh dah mengaji Quran ni, nampak 3 tahun dia tak boleh pergi dah. Sebab target kita paling maksimum di tahfiz kita 2 tahun kena habiskan hafalan. Kalau tak ada, dia akan dikeluarkan. Tapi kita akan atur dia lah pergi ke mana. Kita akan keluarkan dia, bukan buang dia, kita akan atur dia pergi ke kemahiran 2 tahun. Jadi yang ni dia memang tak boleh pergi dah, maka dia pergi sekarang duduk di college untuk architecture. Quran nampak slow dia, tapi bila dia kena dengan benda yang dia suka, laju dia. Ni yang terbaru kita latih untuk budak sukan. Ada 4 orang pergi kebangsaan untuk tahun ni. Quran nampak macam slow, tapi bila bagi kat sukan dia, Masya Allah, hebat dia. Baru 9 bulan latih, dia dah masuk selection untuk kebangsaan. Orang dah train 5-6 tahun ni, dia boleh skip that process. Sebab apa? Kena dengan dia punya passion dia. Sebab jangan zalim, anak-anak kita jangan layan dia sama disebabkan dia anak kita. Jangan anggap hak sulung pandai mengaji dia akan pandai. Tak, kadang-kadang nombor dua ni biasa dia payah sikit, dia uji kesabaran kita sebagai mak ayah. Kalau yang pertama ni biasa dia soleh, dia suka ikut sistem, dia takkan banyak melawan sangat, biasanya dia akan kuranglah kita sikit kepala tu. Sekali-sekali dia buat perangai. Tapi yang nombor 2 ni dia luar biasa sikit biasanya. Tapi yang luar biasa, kajian dibuat anak yang paling suka jaga mak ayah ketika kita dah tua, anak nombor 2. Ini kajian dibuat. Bukan anak lain tak. Tapi bila anak yang nakal, kita akan banyak sikit kepala pasal dia, dan kita akan banyak doa pada dia.
Bawa dia bagi sakit kepala kita, Allah ponteng sekolah lah, exam dapat nombor lah lah. Kan lepas tu dia buat benda pelik-pelik sikit ni, mula terlibat dengan rokok lah apa semua. Kita akan banyak peruntukan doa kita, fikir kita pada dia. Maka dalam Islam dia ajak apa? Man la yarham la yurham. Bila kita kasih kepada anak-anak dengan cara macam tu, Allah akan lenturkan hati mereka untuk mengulangkan kasih kepada kita. Sebab tu jangan layan anak sama, walaupun mesti putus state yang sama, mak ayah yang sama, tapi percayalah cara pendidikan dan penerimaan mereka berbeza-beza. Saya anak saya sendiri pun 6 ni berbeza tu. Tak pertama macam ni, yang kedua macam ni, tapi dia ada persamaan. Yang pertama sama dengan nombor 3, yang 2 sama dengan 4, yang 5 dengan 6 sebab dia pun masih 2 tahun lebih dan 7-8 bulan ni saya tak nampak lagi. Dan bila kita buat test, ada Stephen test, ada VAKD, tuan search tengok di UKM dia dah buat Visual Audio Kinesthetic Digital. Bila test memang berbeza cara mereka belajar. Yang pertama umur 4 tahun dah hafal Quran. Sebab apa? Dia orang audio. 4 tahun dia hafal Quran, dia tak boleh baca tapi dia hafal. Kalau tuan tebuk dia juzuk amma umur dia 4 tahun, dia boleh baca semua. Kalau ikut opak dia boleh awal. Saya baca Quran awal, tapi tidak seawal anak saya. Umur 4 tahun tu dia boleh hafal lah. Tuan-tuan tebuk dia ingat. Saya tuan-tuan tengok tahun 2021 saya tebuk dia. Umur dia 5 tahun, 6 tahun waktu tu 2020. Saya tebuk dia. Tebuk sampai saya pula tak tahu nak tebuk ke mana. Sambil main game tu dia boleh hafal. Sebab apa? Orang audio. Berbeza dengan adik dia. Nak menggunakan kaedah yang sama kita didik dia tak boleh. Maka diubah cara. Adik dia nampak slow sikit dalam mengaji, tapi tuan-tuan kalau dia ingat lagi kuat daripada abang dia. Itu pula. Lepas tu kena belajar mak ayah, kena menyentuni anak. Sebab zaman yang disebut dengan watazharar fitan ni, Allah bagi ujian kepada mak ayah adalah cara mendidik anak. Kita banyak menyalahkan mereka, mengatakan mereka tidak menunaikan hak yang sepatutnya kepada kita, tapi kita terlupa hak yang perlu mereka pula pertikaikan kepada kita. Banyak hak yang mereka akan pertikaikan nanti kelak di hadapan Allah Azza wa Jal ni. Apa yang kita buat kepada mereka? Sayyidina Umar Al-Khattab sebut ketika mendatang seorang sahabat mengadu, wahai Sayyidina Umar, anak aku ni derhaka kepada aku. Sayyidina Umar ni seorang pemimpin yang baik, maka dia panggil anak yang dikatakan, didakwa kata derhaka. Ditanya kepada anak tu, adakah kamu berlaku derhaka kepada ayah kamu? Kerana ia satu jenayah di zaman Nabi SAW. Maka yang anak dia kata, wahai Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukmin, ketahuilah bahawasanya dia terlalu menderhakai dan tidak menunaikan hak aku sebagai seorang anak. Apa yang dia buat? Yang pertama, dia mencari seorang ibu yang zalim kepada hak aku, seorang ibu yang tidak baik akhlaknya, maka menurunkan akhlak yang tak baik kepada aku. Yang kedua, dia tidak memberikan gelaran nama yang baik dipilih kepada aku. Riwayat sebut nama apa? Sebab tu bagi nama kepada anak itu benda yang mustahak kepada kita mak dan ayah. Jangan seronok nak bagi nama panjang-panjang. Mikaela Putri Sarah Alguna Zimbabwe apa nama punya panjang. Kalau tengok budak-budak sekarang punya nama, kita demam kita. Betul. Kalau tengok pendaftaran budak-budak zaman lah ni punya nama, tak cukup 10 harakat tak berhenti dia pun. Panjang. Bukan kata salah pada nama yang panjang. Yang salah adalah segi makna nama itu tidak memberikan manfaat kepada doa kepada anak. Kalau nak buat nama panjang, tuan-tuan kena spesifikkan gelaran apa yang nak dipanggil kepada anak. Contoh puteri. Kalau puteri tak ada makna yang baik, maka jangan panggil puteri. Nama dia ada Sofia. Sofia ada makna yang baik, panggil Sofia. Jangan panggil P.A. Anak nama Sofia, panggil P.A. Nama anak Muhammad dipanggil Mat. Mat tu kematian. Dan ada nama-nama yang makruh, seperti mana Balqis. Kalau ada minta maaf, tukar nama. Kalau tuan-tuan nama ada Nur belakang, panggil Nur. Balqis itu adalah nama, biasanya kalau dalam perubatan Islam, orang yang selalu kena gangguan orang nama Balqis, sebab itu adalah nama untuk permaisuri jin. Bukan kata salah lah kita yang dah dapat nama tu, kita tak boleh ubah apa-apa. Kalau nak buat pun kena pergi ke JPN, buat akuan sumpah, banyak proses dia. Cuma tukar gelaran saja. Kalau boleh tukar itu, silakan, fadal mashkura kalau kamu sanggup untuk buat demikian. Minta maaf, ada nama-nama yang Mazna, Azna, aku berzina, tempat berzina, maka dipanggil itu berulang-ulang kali. Bukankah al-kalamu ad-doa? Perkataan yang disebutkan, gelaran dipanggil itu adalah doa kepada anak-anak kita, maka panggil dengan nama dengan gelaran yang baik. Azura, apa makna Azura? Tai kering.
Betul? Oh, tarik lagu Azura Jamaah Bilah baik punya Azura tak kering. Maka ubahlah nama. Sebab tu sunnah bila nak dapat anak, dalam kandungan tu kena pergi tanya orang-orang yang pandai dalam bab lughah makna nama anak ni. Jangan duk kira nak gabungnya. Suami nama Samad, bini nama Minah, maka nama anaknya Sanah. Bapa nak bagi campur. Kalau gabung itu dengan makna yang baik, silakan tafadhal masykurah, tapi kita takut makna yang datangkan pada keburukan. Waktu benda ni teknikal yang lughah ini, maka kena study sikit. Itu hak yang perlu kita tunaikan kepada anak. Zaman fitnah ni, benda yang asas tu kita tunaikan dulu. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, tanggungjawab kita balik di tengah anak-anak baca surah Fatihah, betul ke tidak? Kerana 17 kali sehari termasuk dalam rukun qauli. Rukun qauli ni apa? Kewajipan rukun solat mereka adalah bacaan suratul Fatihah. Bawa balik lagi tengok, panggil seorang-seorang alung main baca Ustaz. Kalau kita pun baca tak betul, main jumpa tu imam kita, pihak masjid, pihak surau, biasanya ada ustaz-ustaz yang ada bacaan yang baik, buat. Surau ni ada Jumaat tak? Ada Jumaat. Setiap lepas main Jumaat, lepas ni pihak surau ajak 2-3 orang yang ada kemahiran bacaan yang baik ni, ajak ni tapi dekat kita, minta tolong mereka. Jemaah surau bagi duit poket ke ada nak tafiz sikit. Panggil mereka main, setiap sekali sembahyang Jumaat ambil masa setengah jam ke 1 jam, buka kaunter klinik Al-Fatihah. Sambil orang dah habis sembahyang tu, kita mungkin sebelum pukul 2 tu habis sembahyang, sebelum masuk kerja tu 2 minit dia singgah Ustaz, baca untuk tasmi' bacaan, betulkan kalau ada kesalahan. Saya pernah buat klinik Al-Fatihah di IPTA, 70% bacaan tak betul. Bila sembahyang rosak tak solat? Solat rosak. Surau buatlah. Panggil guru-guru tahfiz 2-3 orang, banyak kat mereka mungkin per jam tak apa, at least mereka pun dapat pendapatan dengan keadaan yang penuh dengan tekanan ni. Kita boleh keluar aliran duit tu akan sampai manfaatnya pada anak khariah kita. Sembahyang Jumaat tu sebab kita tahu orang akan ramai. Umum je sikit, Assalamualaikum tuan-tuan, sehari habis sembahyang Jumaat ada kaunter di belah belakang tu, ada 5 kaunter. Saya nak tuan-tuan anak khariah ni tolonglah kita pakat-pakat berbetul baca Al-Fatihah. Bukan nak tunjuk kita pandai, tapi sama-sama pakat berbetul kalau ada salah. Tuan-tuan duk malu lah. Yang kita lebih malu dan umur 30-40 tahun bacaan surah Fatihah masih ke laut. Lagu bukan main hafal, lagu tak tuntuang dia hafal, bunga batin dia ingat, lagu Blackpink, es krim tu dia ingat. Tiba-tiba bacaan Fatihah kita salah. Disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Khazali kata dihukum berdosa kepada seorang yang dah balik dan berakal masih lagi tak selesai ilmu fardu ain. Maka suratul Fatihah bukan lagi fardu ain, adalah kewajipan dalam solat kita. Maka tolong betulkan. Dan yang ketiga, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan tertimpa kepada umat, wa yaksurul harju. Ma makna harju? Sahabat tanya Rasulullah, ma harju? Apakah makna harju? Nabi kata al-khatlul salasan. Sebelum berlakunya kiamat ini akan berlakunya peperangan demi peperangan demi peperangan. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah, dengan geopolitik yang sedang berlaku di dunia, banyak tak peperangan berlaku? Banyak. Belum selesai pun India Pakistan, belum selesai pun Ukraine Rusia, maka ditambah pula dengan Palestin Israel. Dan kalau tuan-tuan belajar dalam international history punya sejarah, saya dah background sikit, 4 tahun saya dalam askar, last saya pakai lieutenant dalam tentera darat. So memang saya daripada kadet tentera. So kita belajar tentang bagaimana sebelum berlakunya peperangan dunia pertama 1914, peperangan dunia kedua 1941-42, dia akan berlaku macam inilah keadaan dia. Dia panggil pembentukan blok. Pembentukan blok. Kalau perasan sekarang wujud dah blok-blok, tengok di PBB, yang ni undi duduk belah sini, yang ni undi duduk belah sini, yang ni undi berkecuali tak ramai pun, tak sampai 20. Tetapi dia akan pengasingan blok itu. Rusia, Turki, China menunjukkan zahirnya mereka kepada blok Palestin. Adapun Jerman dan beberapa negara-negara yang Amerika Syarikat for sure, mereka menunjukkan solidariti mereka kepada Israel. Cuma dalam banyak-banyak tu saya duka cita sikit Arab Saudi, itu je lah. Dia macam ayam tu lah, minta maaf sebut lah.
Kecewa kita kalau mereka memiliki kapasiti one of the strongest army in the world. Dalam 10 tentera yang terkuat di dunia, Arab Saudi tersenarai di antara salah satunya. Tapi sebabkan sumum bukmun umyun fahum la yarji'un, Allah pekakkan telinga mereka, Allah butakan mata mereka, membisukan mulut itu, membuatkan tuan-tuan Palestin yang dah 106 tahun dizalimi itu tidak ada pembelaan. Kerana apa? Kebanyakan Arab-Arab di keliling itu tidak memainkan peranan. Bayangkan negara yang sekecil itu, kewujudan negara haram Israel ini di tengah-tengah negara-negara orang Arab. Di bawahnya Mesir, di tepinya Lebanon dengan Jordan, di atasnya Turki. Di kelilingnya itu adalah, kalau pakat kutih seorang sikit pun arwah yarhamu. Daripada tahun 1917 mereka mula datang ke bumi Palestin mengikut sejarah, peristiwa Nakbah dan sebagainya. Sekarang dah 106 tahun. Apa yang kita buat? Tak buat apa. Sayang lah. Kalau Allah dihantar satu negara, hantar 1000 ya tentera untuk duduk sebagai pengaman. Daripada tahun dulu tak berlaku sama-sama sekali. Tapi dah. Maka pembentukan blok itu adalah salah satu gimmick awal sebelum berlakunya. Kalau tanya saya, adalah peperangan dunia ketiga itu is coming soon. Pembentukan blok dah berlaku. Cuma siapa nak mula dulu? Dia mesti ada peristiwa yang besar. Dia mesti ada peristiwa besar. Peperangan dunia kedua, pembunuhan. Dalam buku sejarah kita ada seorang pembunuhan tu, maka trigger kepada Austria dengan Hungary punya peperangan. Dia mesti ada trigger point dia. Dan trigger point juga memerlukan satu benda yang besar berlaku untuk menghentikan. Begitu juga ketika mana bom Yokohama Hiroshima berlaku, maka Jepun meninggalkan negara-negara jahannya dan serahkan balik kepada British. Tapi benda itu akan memberikan impak yang besar lah. Kalau menggunakan bom nuklear, confirm akan negara-negara veto akan bangun, menyuarakan. Dan peperangan disebut ini, Nabi dah sebut 1400 tahun lepas. Maka tuan-tuan nak menghentikan dia, tidak ada kuasa kita. Apatah lagi kita negara-negara, kita ni negara yang melibatkan, kalau hantar tentera pun dia bukan sebagai untuk berperang, dia hanya sebagai pengaman. Kalau kita tengok Malbat, saya pergi di Malbat, di camp Malbat saya pergi bulan 2 hari tu, di Lebanon, di Syria saya pergi bulan 2 baru ni. Pergi atas tiket bekas tentera lah, ada untuk misi pengaman. Tapi tak ada tentera, tak ada senjata. Pergi tu saya tak ada senjata. Saya memang suka menembak ni, tapi pergi tu tak boleh ada senjata. Nak bayang, takut. Kita duduk di sempadan Syria, duduk di kawasan pelarian Syria, pelarian Israel, Palestin, jumpa dengan orang mereka. Tapi orang bersenjata ni penuh ada. Tawakal kan nak buat, tapi doa lah kalau jadi pun dalam keadaan mati tu, saya lebih suka mati dalam keadaan tu daripada mati dalam keadaan yang lain lah. Masih panjang umur. Bila kita pergi tu tengok, ya Allah Rabbi, betapa worstnya keadaan yang disebutkan 1400 tahun lepas sedang berlaku sekarang. Dan angka-angka kematian yang berlaku ni mencecah belasan ribu dalam tempoh peristiwa bermula pada 7 Oktober hari itu. Adakah akan berhenti dalam masa terdekat? Tanya saya, tidak. Takkan berhenti dalam keadaan. Dan tidak ada istilah two state solution. Dia bawa two state solution. Israel ambil negara mereka, Palestin negara mereka. Persoalannya, Israel wujud tak negara di situ? Jawapannya tidak. Jadi kenapa takkan nak penyelesaian itu memberikan kedamaian? Jawapannya takkan berlaku. Umar tu gerai memang nama sahabat kita. Saya pergi tumpang, saya main ceramah, saya main tumpang rumah dia, Ustaz, minta nak duduk satu bilik. Tiba-tiba sekarang saya kata dia, jom kita buat pergi kat pejabat tanah, kita buat borang 14A, hang ambil separuh, aku ambil separuh. Ada lagi tidak? Mana boleh? Mutlak milik dia. Cuma digunakan kuasa-kuasa besar seperti mana Amerika Syarikat dan sebagainya untuk menghalalkan perbuatan dia. Itu saja. Sejarah menunjukkan dah. Maka datang sebagai pelarian. Ketika mana Nazi membunuh secara besar-besaran di bawah Adolf Hitler, selepas dia perang dunia pertama tu, dia berpuluh duk bunuh ni, berjuta-juta orang Yahudi dibunuh. Maka British menjadi hero menyelamatkan mereka. Tidak ada negara yang nak terima kecuali Palestin. Islam ni diajak kita dengan damai. Tak apalah mereka ni. Padahal dalam sejarah Islam, tuan-tuan baca dalam perang Uhud, bagaimana pengkhianatan daripada Bani Nadir, Khatfan, daripada puak-puak Yahudi berpakat dengan Nabi, kami akan bersama dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, minta maaf.
Tapi mereka berlaku khianat. Perbuatan khianat Yahudi ni bukan baru. Allah sebut dalam Al-Quran ni bergenerasi dah sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi tetap Islam ajak kita apa? Don't judge. Walaupun generasi yang sebelum ni tipu, sekarang ni tak tolong mereka. Bila tolong jadi lebih betul lah. Dia lemak, dia ambil daripada Palestin itu, bumi yang berdaulat. Sekarang tuan-tuan, hampir 80% penguasaan kawasan dalam bumi Palestin itu hilang pemilikan tanahnya. Maka yang ni yang mereka cuba bangkit untuk lawan. Dalam maqasid syariah itu adalah jihad mereka. Dan persoalan dia, apa pula jihad kita? Ada orang kata, Ustaz, alah tu suruh boykot lah Ustaz. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan memegang dengan mazhab itu, kecewa kita. Kerana di zaman Nabi Ibrahim AS, seekor burung yang tidak berakal pun menggunakan paruhnya untuk cuba memadamkan api yang takkan padam, kerana api Namrud itu terlalu besar. Tetapi dia bukan nak dipadamkan, tapi dia nak duduk dalam sebahagian perjuangan itu. Hari ini kita pakai baju warna hijau, mengambil sedikit kepedulian. Pada setiap hari Rabu kita akan pakai baju warna hijau sebagai solidariti, sokongan kita kepada orang Palestin. Ingat senang, pukul 3 pagi tadi saya serika baju sendiri. Nak gerak bini kesian kat dia, jaga anak apa semua, bangun serika baju tenyeh ni. Mula nak pakai baju hijau juga. Walaupun sedikit usaha tu kita buat lah. Tuan-tuan tahu tak, saham McDonald turun, saham Starbucks turun, saham Cadbury turun, Nestle turun. Siapa kata boycott tidak memberikan kesan? Kalau tuan-tuan terlibat dalam stock market, tuan-tuan cuba tengok, tuan-tuan buka dekat chart, tuan-tuan tengok, tuan-tuan tulis je keyword dia related to Israel. Mana-mana saham, bukan kata di bursa sahaja, di global, di Nasdaq sekalipun, tuan-tuan cuba cek, memang memberikan impact yang besar dengan boycott ni. Tapi jangan lepas bulan boycott hampir beli sebulan pula stok. Lupa dengan kita tu masalah. Tak apalah, usaha tu setakat lah, takat mana kita boleh buat, go for that. Tak makan Milo tak mati lah kan? Kalau tak makan McDonald, tak makan yang Starbucks tu, tak ada lagi yang keluar seorang maklum di section 32 ditemui arwah disebabkan tak makan yang Starbucks. Tak ada lagi, belum mampu. Banyak lagi produk-produk kita, Neskin Coffee, yang memang Bumi Putra punya buat, orang Islam kita yang confirm berkeluaran zakat. So please don't underestimate dengan usaha yang kecil. Version 1 is better than version 9. Kita usaha yang satu tu, walaupun dengan sekecil-kecil usaha, is better than you tak buat apa-apa. Tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan balik dibaca sejarah tentang The Mountain Man. Mountain Man ni kisah tentang apa? Seorang di India, nama dia Mandi ni dibuat apa tuan-tuan? Dia ni pada tahun 1959, isteri dia pernah sakit yang tenat. Maka Mandi ni dia usung bini dia di belakang dan dia nak bawa ke hospital. Ini kisah benar, dimasukkan dalam buku sejarah. Maka ketika dia nak bawa tu, disebabkan perjalanan macam 80 km daripada rumah nak pergi ke hospital, dan jaluan tu berbukit, membuatkan dia tidak sempat sampai, dan bini dia meninggal dalam perjalanan nak sampai hospital. Bini dah mati dah. Maka dia dalam keadaan mula-mulanya murung kerana kehilangan seorang isteri pada umur dia yang agak muda. Maka apa yang dia dibuat adalah, bermula pada tahun 1960, dia mula untuk membelah bukit yang dia lalu tadi, yang keluasan nak belah tu adalah 91 meter dari segi ukuran liliknya, yang memakan jauh panjang tu berkilometer. Orang kata ketika mana permulaan perbuatan Mandi pada umur dia, pada tahun 1960 ini adalah perbuatan yang kerja gila. Mereka kata dia meroyan sebab bini mati. Menggunakan tukul, menggunakan pahat sahaja, hari-hari duk kang tu. Selama tempoh 20 tahun, pada tahun 1982, selama 22 tahun usaha Mandi ini berbawa pada berhasilnya dia korek lah, dia belah bukit tu. Macam kat Ipoh tu, dia korek lubang kan, dia buat macam tu seorang-seorang dia. Tak pakai excavator, tak pakai backhoe. Pakai backhoe senang, tu mungkin 2-3 bulan. 22 tahun bersama 264 bulan, 90,000 hari lebih.
convert tu jam bersama 2.3 juta jam. 2 juta 313,000 jam. Tuan-tuan tu berkali tengok, 22 kali dengan 12 bulan 264 kali dengan berapa 365 hari, tuan akan dapat lebih kurang 96,000 hari. 96,000 hari kali dengan 24 jam, dia akan dapat 2.313,000 jam. Cuba tengok, kalau salah tolong betulkan tuan-tuan. 2.313,000 jam ini tidak akan dapat kalau tidak ada jam yang pertama. Dan bumi Palestin tak akan dapat dibebaskan tanpa ada kesatuan umat bersama. Pegang yang tu. Kiamat pasti berlaku, tidak akan dilewat dan tidak akan diawal. Yang kita takut, kita tak sebahagian menjadi golongan yang membantu agama Allah ketika mana sebelum berlakunya kiamat. Yang ni paling kita risau. Anak muda ada peranannya, yang pertengahan ada peranannya, yang dah berumur Allah izinkan dah umur panjang lebih sikit, kamu dah ada pengalaman yang lebih luas, kamu dah ada rasa dunia ni, dah rasa macam-macam dah, maka sekarang it's time to return back untuk membantu bangunkan ummah. Stoplah berbalah benda-benda yang kecil-kecil kan, duk balas bergaduh bab mazhab, doa qunut boleh baca ke tidak, munazilah boleh buat jemaah ke tidak, bergaduh soal bilangan rakaat tarawih, bergaduh soal baca isi Jumaat. Tuan-tuan sampai bila nak bergaduh benda macam ni? You nak buat silakan, tidak ada halangan dalam agama pun. Nak baca isi Jumaat, baca. Ada orang kata, ustaz kami tak benar, benda tu kira bid'ah. Maka kalau baca isi Jumaat kira bid'ah, tuan-tuan tukar baca Quran malam Jumaat, cuma pilih surah Yasin, selesai masalah. Tidak? Kan baca Yasin dia berkata bid'ah. Okey, tak apalah, macam inilah kita tukar baca Quran malam Jumaat, cuma ketika majlis baca pilih surah Yasin, kerana Yasin sebagai ayat Quran. Dah tak bid'ah. Dah ada betul tak apalah. Lah ni sebab tak mau bergaduh. Kata kalau nak bergaduh tak habis ni. Sebab sudut pandang yang berbeza, sudut mazhab yang berbeza, sudut cara pembesaran yang berbeza ini membuatkan cara tuan-tuan menghukum satu benda pun akan berbeza. Saya pandang lain, tuan-tuan pandang lain. Tuan-tuan pandang botol ni nampak apa? Kita nampak daripada sudut pandang saya dan tuan-tuan, kita akan nampak yang pertama sifat dia panjang, nampak stiker warna hijau, nampak tudung botol warna hijau, dan nampak transparent. Setuju tak? Ada yang nak berkhilaf tak? Ada yang nampak lain tak? Kalau nampak lain tu 2 kali Jumaat kot. Tak? Kita setuju tak? Ini namanya ijma'. Ijma' ni kita sepakat semua mengatakan sifat botol ini panjang, nampak stiker warna hijau ni, spritzer, kita nampak botolnya nampak kecil di atas dan nampak warnanya transparent. Dalam keadaan kita dah bersetuju sepakat semua, tiba-tiba datang seorang hamba Allah, dia kata, mana ada, saya tak nampak panjang pun, stiker nampak, stiker pun tak ada. Jadi tak kena ketum cokoroy ni. Lepas tu nampak apa? Saya nampak bulat kecil je. Ayak nampak tak? Ayak pun tak ada. Bersalahan terus dengan kita ni. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan akan mempertahankan tak hujah tuan-tuan tadi yang pertama, sifat dia panjang, stiker warna hijau, nampak botol warna tutup penutup botol nampak warna hijau, dan nampak sifat air itu transparent. Betul tak? Tuan-tuan akan pertahankan tak? Sebab tuan-tuan nampak tak ni? Ainul yaqin ni jelas nampak ni. Dia pertahankan dia juga. Tak, dia kata hampa salah. Hampa salah. Mana ni kata okey, you datang ke hujah. Kami datang dah hujah kami ni. Dia kata benda yang sama, mai botol tu. Baik, saya nak tanya tuan, sekarang dia tunjuk macam ni. Tengok gelak. Okey, apa yang tuan-tuan nampak sekarang? Nampak tak yang option tadi? Yang pertama tadi. Sifat banyak nampak tak daripada sudut ni? Tak. Stiker? Tak. Ayam? Tak. Yang tuan-tuan nampak sama tak dengan view dia? Hanya dengan menukar posisi satu-satu objek pun dah mendapatkan, tuan-tuan tengok dah ni atas pagang belakang ni. Pendirian tak tetap nafung haram. Tadi kata nak berjuang dengan saya. Lah dah tak lah semua. Betul tak? Objek yang sama tak? Sama, cuma dengan sudut pandang yang berbeza. Cara kita dibesarkan, cara pendidikan kita membuatkan, maka judgement kita pada satu benda itu akan datang dengan outcome yang berbeza. Maka berkhilaf bukan berarti bergaduh. Yang duk berlaku lah ni, benda yang khilaf kita bawa kepada pergaduhan.
Bila tegur dia marah. Oh, dia kata tak, hang tegur aku seorang dah betul, hang seorang salah. Tak, kita tegur sebab tak mau berlarutan. Kita tak mau benda tu jadi berpanjangan. Cukuplah. Hang nak buat. Hang tak mau buat, tak apa. Selagi tidak ada dalil yang menghalang, maka tidak ada dalil yang khata'i yang jelas, biarlah, tak apalah mereka nak buat. Mereka baca Quran kan malam-malam kan, duk gaduh siapa? Yang patut marah Nuh, halak orang ramai tak boleh baca Quran lagi. Yang tu kena perlu duk fikir. Lepas tu pegang sebagai penutup perbincangan kita pada malam ni, saya tinggalkan satu nasihat almarhum Tuan Guru Syekh Mahmud Zamzam. Dia pesan pada saya ingat di perkataan ni dia sebut. Waktu saya nak balik Malaysia, saya tanya dia, Syekh, nanti saya balik Malaysia banyak orang bergaduh babak khilaf, banyak dia tak pernah berkesudahan. Syekh kata apa? Apabila bersimpul dua ikatan, maka jangan pernah diikat dengan simpul mati. Apabila bersimpul dengan dua ikatan, jangan pernah diikat dengan simpul mati. Maksudnya tuan-tuan, kalau ada pandangan A, ada pandangan B, raikan dua-dua. Mungkin dua-dua betul, mungkin dua-dua salah, mungkin salah satu betul. Penentuan bukan di dunia. Kita bawa dengan hujah kita atau kefahaman kita. Jangan membabi buta lah. Kita study juga benda tu. Kalau nampak okey, aku rasa betul dan dia pun dia rasa dia betul, maka dengan bergaduh, jadikan itu sebagai ruang perbincangan, percambahan ilmu. Saya nak mengajaklah kita semua, cukuplah. Tenat dah, ramai lagi di luar sana orang bukan Islam semakin mendekati Islam. Baru ni seorang aktivis Megan Rice baru masuk Islam. Saya baru cerita kat dia dalam minggu lepas. Kalau tuan-tuan tengok dalam Tanyalah Ustaz kan, saya cerita Jumaat baru ni di Tanyalah Ustaz tentang tajuk Islamofobia. Tajuk lusa pun tak relax best. Tajuk berkaitan sihir. Bukan nak sihir orang, cara nak merawat sihir, cara macam mana sihir moden mengikut dengan zaman ni. Sabtu dan Jumaat yang akan datang ni, saya cerita dalam Jumaat baru ni. Saya cerita tentang Megan Rice ni. Dia buat satu video, dia beli Quran. Dia ni bukan Islam, tapi disebabkan isu Palestin kena serang ni, dia tak tahu apa inner strength yang ada pada orang Palestin ni, yang mereka duk kena macam-macam, duk kuat situ lah. Bila cek-cek dia kata mereka ni ada Quran. Dia beli Quran di Eropah. Dia duduk di Eropah, dia beli Quran dia baca. Dia update dalam Twitter dia kata, you have to try to read the Quran and you know how amazing this book. Ini sebelum Islam dia. Saya cerita dalam cerita kata, dia buat video di TikTok ada 8.6 juta view ketika tu. Bila 8.6 juta view tu, majoriti yang follow dia ni orang bukan Islam, maka menjadi satu fenomena yang baru di negara Eropah. Pembelian Al-Quran habis di semua tempat percetakan. Sebab 8 juta orang tengok. Let's say kata-kata 10% yang trigger untuk nak beli, bukan nak masuk Islam, nak beli. Sebabkan dia ni dah update. Dia ni dia non-bias. Dia tidak ada bias pada mana-mana. Dia aktivis. Yang orang dah ikut dia ni dah berapa lama orang tahu. Dia ni memang sangat clear. Kalau dia kata dia tidak ada local standard yang dia kata okey aku ni ni skandal. Apa yang right is right, what wrong is wrong. Bila dia update macam tu, trigger daripada 8 juta view itu, let's say kata 10%, dah 800,000 yang pergi beli Quran. Bayangkan. Dan dalam minggu ini saja, satu website di Eropah melaporkan lebih daripada 10,000 orang yang convert kepada Islam, termasuk Megan Rice. Orang masuk Islam beberapa hari lepas. Allah ambil nyawa berapa 12,000 yang dah meninggal syahid. Allah ganti puluhan ribu, termasuk orang yang luar biasa ini. Dr. Masaru Emoto, Dr. Hoffman, duta besar Jerman, Allah bagi ganti dengan Muslim. Maka tuan-tuan, kita dah Allah bagi Islam, cuma tolonglah faham bagi elok, kita fikir cara nak membantu orang Islam yang lain. InsyaAllah Allah memberikan kebaikan. Saya ucap terima kasih banyak. Untuk malam ni saya rasa Madat suruh bagi apa-apa, fokuskan bagi untuk Palestin 100% tu, untuk surau juga Palestin saja. Untuk Madat tak payah. Tuan-tuan, saya cuma minta bekalan doa kepada tuan-tuan agar Allah memberikan kebaikan. Dan saya jemputlah daripada surau. Tuan-tuan, kalau Al-Amin, datanglah ziarah ke tempat kami. Tanpa bayaran, tak bayar apa-apa pun, tak ada duit apa-apa. Kalau mungkin nak riadah jauhlah ilmiah, datang. Sebab di situ tu ada Masjid Bushra, kami sebelah-sebelah yang dekat-dekat. Jadi boleh pergi tu, bolehlah tengok. Sekadar mana yang baik, tuan ambil, bawa balik ke sini. Yang tak elok, tuan tegur untuk kita perbaiki. Itu sahaja. Masjid saya tak ada apa yang pelik-pelik pun. Cuma bila waktu nak buat masjid tu, saya memang kontraktor. Background saya memang master saya memang dalam perniagaan. Cuma saya buat dua master, satu Quran, satu lagi master saya dalam dunia finance. Dan perniagaan saya adalah kontraktor. Saya bukan kontraktor kelas A. Jadi saya buat masjid itu dengan kos yang agak murah lah, 7 juta. Dalamnya ada hotel,
Kalau tuan datang, ada 32 orang kasih kapsul hotel, di sebelahnya ada rumah kucing, ada stable kuda, ada tempat memanah, ada tempat main paintball, tempat main bola, sebelahnya stadium e-sport. Jadi kita buat tu agar kita wujudkan satu pusat. Kata Islam ni bukan lekeh, Islam ni ada semua benda. Rumah kucing ada beratus ekor kucing, ada doktor, ada macam-macam lah. Saya sekadar belah kucing ni saya suka je. Waktu saya alang nak buat, saya buat bagi elok. Ada dekat 100-200 ekor kan ni. Ada 12 orang staff, ada 2 doktor yang datang dengan setiap minggu lah. Dia bukan full time lagi. Tapi mudah-mudahan Allah bagi kebaikan. Sedikit sebanyak berkongsi malam ini, mudah memberikan pahala untuk kita semua. Sekadar tu dulu doa daripada tuan-tuan dengan harapan pertemuan kita bukan yang terakhir, benda yang pertama dan bukan yang terakhir, insya-Allah. Kita boleh dengan tasbih kafarat salatul asr. Subhanakallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal fi khusr allazina amanu wa salatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi mazidah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedara kami tak sedar. Ya Allah, Ya Latif, lembutkan hati kami keras dosa dan maksiat yang kami lakukan. Ya Allah, Ya Allah, tangan yang kami telah pada malam, tangan yang banyak buat dosa, yang buat maksiat. Ya Allah, Ya Allah, kalau kau tak ampunkan kami takut kami akan diazab dengan azab yang pedih. Ya Arhamar Rahimin, kami banyak dosa Ya Allah, maka janganlah kau jadikan dosa yang telah kami lakukan sebagai kafarah untuk diberikan anak-anak kami berlaku derhaka kepada kami nantinya. Ya Allah, Ya Allah, pada kami yang ada melami yang sakit, kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasuah, syubhah, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa ikhwanina mujahidin khususan fil Falastin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman a'udna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Tahu tuan-tuan, nanti tabung yang mereka pegang, ada adik kita pegang tadi, yang tu orang pertama, tuan-tuan tak pun nak celak mata lagi kan. Lepas tu tadi ada beberapa jam pun ada tengok tabung ni beberapa jam. Jadi saya harapkan kita, termasuk saya, usahakan agar ada sesuatu kita boleh bagi. Satu sen pun saya tak minta ni, cuma nak kita bagi untuk bahagian kita. Dan siapa tak buat, sumpah tadi petik air. Bakat buatlah. Saya tahu ada yang main, mungkin ayah-ayah lah, khususnya ayah-ayah yang main. Orang perempuan dia bawa handbag, hak laki ni spender pun tak ada pakai kita ni kan. Jadi tak apa, pergi balik ambil duit, main hantar kat surau kita. Nanti surau akan serahkanlah kepada NGO. Saya rekomen kepada Nadir An-Nuri di bawah Cinta Gaza Malaysia, tu sahabat saya. Memang dia kahwin dengan orang Palestin pun, anak-anak dia duduk di Palestin pun. Nadir An-Nuri, bukan kata yang lain tak okey, sebab saya tak ada pengetahuan. Cuma yang Cinta Gaza Malaysia, sebab saya tahu dia dah mewakafkan diri dia untuk perjuangan di Palestin, dan sekarang dia di Malaysia. Nanti biar masih kontak lah, atau panggil dia main di sini. Saya panggil dia minggu depan, dia datang ke tempat saya. Jadi buat serahan tu kat dia nanti, insyaAllah. Nah, siapa tak bagi memang cak ayam lah tuan-tuan. Dan kita usah sikit pun tak apa, RM1, 5 kupang, berapa nilai pun tak ada masalah. Nah, kita usah sama-sama malam ni, kita usah sebagai pemula. Mudah dengan sebab kita sedekah ni, Allah mudahkan urusan kita yang lain. Kalau sakit Allah bagi sihat, kalau anak nakal Allah bagi panggil selunung sikit, suami jenis panggil cengeng nak mampu, moga lembut sikit, isteri yang kuat beletiak moga slow sikit. Jadi dengan sebab sedekah. Nah, jadi sekalian tu dulu, hari Jumaat insya-Allah kalau tak ada arah melintang, jumpa di masjid Bukit Jelutong. Ada kuliah di masjid Bukit Jelutong. Allah berikan berkat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.